Start. Masih tengok kalau di start tu apa? Okay. Ada nampak dah? Mana kita tak nampak ni? Pulak pula. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okey, dengar? Dengar? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Ada suara? Ha? Ada suara dah ada. Sekejap, sekejap. Nampak? Okay. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Yang pertama sekali, sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang mulia ini kita dapat menyambung kembali perbincangan ataupun daurah fiqh Darahik Istihadah siri yang kedua yang dianjurkan oleh Gamis Terengganu, yang mana kita mengharapkan majlis kita ini ada manfaatnya dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pada hari ini kita ada dua sesi. Sesi yang pertama start daripada pukul 10 pagi. Kita sebenarnya lewat dah masa sikit, minta maaf banyak. Main tak pandai mana setting ni. Jadi lambat sikit. Hingga sampai pukul 12 insyaAllah. Lepas tu kita ada sesi soal jawab. Lepas tu kita start balik dalam pukul 2 hingga pukul apa? Pukul 4. Kira 4:30. Hilaf. Okey. Jadi kita akan melalui dua sesi pada hari ini dan kita mengharapkan insya-Allah Allah Ta'ala bagi kepada kita kekuatan untuk kita menghabiskan dua sesi pada hari yang mulia ini. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hari ini kita akan bincang secara panjang lebar berkenaan dengan darah istihadah. Baik. Yang pertama sekali kita kena tahu muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahawasanya perbincangan berkenaan dengan darah haid, nifas, istihadah
adalah perbincangan terhadap darah yang keluar daripada perempuan. Maksudnya darah ni tidak ada pada lelaki. Itu yang pertama. Yang keduanya, dalam kita membincangkan berkenaan dengan istihadah, kita kena ingat balik perbincangan berkenaan dengan haid dan nifas yang kita bincang secara ringkas. Kalau nifas kita bincang secara ringkas, manakala haid kita bincang agak panjang juga sebelum daripada ni. Kita kena ingat hak tu. Kerana itu adalah asas kepada ataupun untuk memahami perbincangan istihadah pada hari ini. Baik, kalau sekiranya kita lupa asas, maka mungkin kita tidak dapat memahami secara menyeluruh apa yang kita bincang berkenaan dengan darah istihadah pada pagi yang mulia ini. Baik, 2. Yang ketiganya, muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, darah istihadah bukan darah kebiasaan yang keluar bagi perempuan. Kebanyakan perempuan tidak mempunyai darah istihadah. Darah istihadah juga dinamakan sebagai darah fasad ataupun darah penyakit. Cuma dalam mazhab Imam Syafi'i, darah istihadah menurut pandangan ataupun ta'rif sebahagian daripada ulama adalah darah yang keluar bukan pada tempoh-tempoh haid dan bukan pada tempoh-tempoh nifas. Ia tidak mempunyai sifat yang tertentu. Jadi kalau orang kata darah haid mempunyai warna tertentu, bau tertentu, sebenarnya itu tidak betul menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Itu jelas. Orang yang belajar kitab fiqh, dia akan faham sendiri, atau dia akan faham bahawasanya pernyataan tersebut tidaklah benar. Sebab itulah kita dapati dalam mazhab Imam Syafi'i, katakanlah seorang tu mengalami darah selama 30 hari. Daripada hari yang pertama sampai hari yang ke-30, bau sama, warna sama, pekat cair sama. Adakah kesemua darah tersebut adalah darah haid? Tidak. Dan di dalam darah tersebut ada darah istihadah? Ada. Sama tak darah istihadah dengan darah haid? Sama. Dah sama daripada satu sifat. Daripada hari pertama sampai hari yang ketiga sama kan? Jadi sama je sifat darah haid dengan darah istihadah dalam permasalahan ini. Baik, maksudnya apa yang ingin anda sampaikan bahawasanya darah istihadah dia tidak mempunyai sifat yang khusus. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Buku kita ni kita pergi kepada muka surat 29. Kita pergi kepada muka surat 29. Okey, ta'rif, bab yang pertama ta'rif ataupun definisi darah istihadah. Istihadah hiya ad-damu az-zaidu ala aktsaril haidhi wan nifas. Maksudnya darah yang lebih. Darah yang lebih daripada sebanyak-banyak haid dan sebanyak-banyak nifas. Darah yang keluar dia ni lebih daripada tempoh sebanyak-banyak haid dan lebih daripada tempoh sebanyak-banyak nifas. Boleh faham? Jadi maksudnya adalah sebanyak-banyak darah haid berapa hari? 15 hari, 15 malam. Ternyata pada hari yang ke-16 masih lagi keluar darah. Maka bermakna di sana ada darah istihadah. Sebanyak-banyak nifas adalah 60 hari. Hari ke-61 tanpa berhenti daripada hari yang ke-60 ke-61 tak berhenti. Ada. Maka di situ perempuan tersebut mempunyai darah istihadah. Boleh faham? Jelas? Jadi bermakna kita dapat faham di sini bahawasanya darah istihadah kadang-kadang darah istihadah di dalam haid, kadang-kadang darah istihadah di dalam nifas. Ada darah istihadah di dalam haid dan ada darah istihadah di dalam nifas. Pergi balik. Apa Zuhata? Lihat apa Zuhata? Apa poin dia tu ini. Baik, kita ada darah nifas dalam haid dan kita ada darah nifas dalam kita ada darah istihadah dalam haid dan kita ada darah istihadah dalam nifas. Semuanya ada perbincangan. Ada perbincangan. InsyaAllah pada hari ini kita akan bincang darah istihadah dalam haid. Jelas?
Dan daripada definisi ini juga kita dapat faham bahawasanya perempuan dia tidak mengetahui dia mempunyai darah istihadah melainkan apabila setelah darah melepasi sebanyak-banyak haid dan sebanyak-banyak nifas. Itu kita kena faham. Hari ke-16 baru dia tahu dia mempunyai darah istihadah. Sebab itulah ada sebahagian daripada perempuan yang mana apabila kebiasaan darah haid dia 7 hari, nang 7, tiba-tiba bulan ni hari yang ke-8 masih lagi ada, maka terus dia menghukumkan hari yang ke-8 tu darah istihadah. Maka apa hak yang diputuskan oleh perempuan ini, apa hak yang dihukumkan oleh perempuan ini adalah tidak betul. Betul ke tak? Tidak betul. Sebab dia tidak betul kerana seorang perempuan dia tidak mengetahui dia mempunyai darah istihadah melainkan apabila darah tu melepasi sebanyak-banyak haid. Faham? Ni kalau kali pertama, kalau kali kedua mungkin berbeza. Kalau kali kedua berlaku mungkin berbeza. Nanti anak akan contoh. Jadi perempuan itu tidak mengetahui. Kalau dia tu haid dia biasa dia nang 7 hari, tiba-tiba hari yang ke-8 masih lagi ada, perempuan tersebut mesti kena mengambil hukum zahir hari yang ke-8 juga adalah haid. Maka tidak boleh lagi sembahyang walaupun menyalahi adat dia, kemungkinan adat dia akan berubah. Sebab sebanyak-banyak haid adalah 15 hari, 15 malam. Jangan terus menghukum hari yang ke-8 itu adalah darah istihadah. Kerana darah istihadah adalah ad-damu al-khariju ataupun ad-damu az-zaidu ala aktsaril haid. Darah yang lebih di atas sebanyak-banyak haid dan sebanyak-banyak nifas. Okey, itu definisi yang pertama. Dan definisi inilah yang disebut dalam kitab Matan Az-Zubad. Yang mana dalam kitab Matan Az-Zubad yang dikarang oleh Imam Ibn Ruslan rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa jazahullahu anna khaira, kata Imam Ibn Ruslan, in abara al-aktsara wastadama famustahadatun hawat aqsama. Jika darah itu melepasi sebanyak-banyak dan berkekalang, maka ia adalah darah istihadah yang mempunyai beberapa bahagian. Okey, jelas. Di sana ada definisi yang kedua bagi darah istihadah, iaitu hiya ad-damu al-khariju min ghairi ayyamil haidhi wan nifas. Setiap darah yang keluar bukan pada tempoh-tempoh haid dan bukan tempoh-tempoh nifas adalah istihadah. Kalau darah tu bukan haid, bukan nifas, tu istihadah. Jadi definisi yang kedua lebih mudah berbanding dengan definisi yang pertama. Jadi kedua-dua definisi tersebut sebenarnya adalah untuk kita memahami apakah yang dimaksudkan dengan darah istihadah. Okey. Jadi pendengar-pendengar yang mempunyai pertanyaan, persoalan yang berkenaan dengan istihadah, boleh tulis lalu. Tulis, boleh tanya. InsyaAllah pada dalam pukul 11.30 lagi kita akan jawab. Dalam pukul 11.30 insyaAllah kita akan jawab setiap persoalan yang diajukan kepada kita dan kita jawab sekadar hak yang kita tahu. Kalau hak yang kita tidak tahu, kita tak jawab lah. Bukan semua benda kita tahu belaka. Wa ma utitum minal ilmi illa qalilah. Memang tidak diberikan ilmu pengetahuan melainkan sedikit. Tidak ada seorang manusia pun yang mengetahui keseluruhan. Tak ada seorang manusia yang mengetahui belaka. Melainkan Nabi yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pun benda-benda yang gaib banyak juga para Nabi tidak mengetahui melainkan hanya sekadar hak yang Allah Subhanahu wa ta'ala khabar. Baik. Jadi hakikat manusia adalah tidak berilmu melainkan benda yang Allah Ta'ala bagi. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidak diberi kepada kamu ilmu pengetahuan melainkan hanya sedikit. Jadi kita akan jawab dengan sedikit apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala kurniakan kepada kita. Baik, insya-Allah. Seterusnya bab yang kedua, gambaran perempuan mustahadah. Gambaran perempuan mustahadah ada 7. Okey, kita kena ingat. Ketika mana seorang perempuan darah dia keluar lebih daripada 15 hari 15 malam, maka perempuan tu dinamakan sebagai perempuan mustahadah. Perempuan yang mempunyai darah istihadah.
Yang dimaksud perempuan yang mempunyai darah istihadah adalah perempuan yang mana dalam tempoh tersebut bercampur di antara darah haid dia dan suci dia. Sebab tempoh istihadah adalah tempoh suci. Dia bukan tempoh haid. Tempoh istihadah perempuan kena mengambil hukum suci. Wajib dia kena sembahyang, wajib dia kena puasa pada bulan Ramadan. Boleh dia membaca Al-Quran, dia boleh masuk dalam masjid kalau sekiranya dia boleh diam dalam masjid kalau sekiranya tidak bimbang mengotori masjid. Boleh suami dia bersama dengan dia. Itu maksud hukum perempuan suci. Jadi perempuan yang keluar darah istihadah, dia mengambil hukum perempuan yang suci. Okey, dengar molek. Perempuan yang darah dia keluar melepasi 15 hari, perempuan tu dinamakan perempuan mustahadah. Yang dimaksud perempuan mustahadah adalah perempuan yang bercampur dalam suatu tempoh di antara haid dan istihadahnya. Tanpa dia mengetahui manakah haid dan manakah istihadah, manakah dengan kaedah-kaedah yang telah ditetapkan oleh ulama setelah daripada ulama mengkaji bukan setakat bab haid, bukan keseluruhan kaedah yang datang daripada syarak. Seluruh kaedah yang ditetapkan oleh ulama setelah daripada dikaji nas-nas syarak. Okey, boleh faham? Perempuan mustahadah dia terbahagi kepada 7. Jadi ketika mana seorang perempuan darah dia keluar lebih daripada 15 hari, maka untuk kita letakkan, kita tahu bagaimanakah, berapakah hari haid dia, berapakah hari istihadah dia, maka kita kena tengok perempuan itu masuk dalam kategori mana daripada 7 kategori ini. Okey, jelas? Okey, gambaran pertama, nama dia mubtada'ah mumayyizah. Pada beberapa hari lepas, kita ada sebut ataupun kita ada bincang berkenaan dengan istilah yang digunakan dalam perbincangan berkenaan dengan istihadah. Okey, kita ada yang pertama, kita ada penggunaan yang kita bincang sebelum ni, nama dia mumayyizah. Okay. Yang keduanya ghairu mumayyizah. Yang ketiganya nama dia benda mubtada'ah. Yang keempat nama dia adalah ghairu mubtada'ah. Okey. Kita ada mumayyizah 1, ghairu mumayyizah 2, mubtada'ah 3, ghairu ataupun kita tak ghairu mubtada'ah pula. Teka. Kita yang keempatnya adalah mu'tadah. Okey, ni part ni kita kena tahu dulu makna dia. Yang pertamanya adalah mumayyizah. Apa makna mumayyizah? Mumayyizah makna dia seorang perempuan yang dapat membezakan sifat darah. Okey, boleh. Tamyiz makna dapat membezakan. Seorang perempuan yang dapat membezakan sifat darah. Okey, sekarang ni darah dia keluar daripada hari yang pertama sehingga hari yang ke-16 masih lagi ada darah. Okey. Mungkin perempuan ni dapat membezakan sifat darah. Okey, mungkin perempuan ni dapat membezakan sifat darah. Itu makna mumayyizah. Apakah yang dimaksud dapat membezakan sifat darah? Yang dimaksudkan dapat membezakan sifat darah adalah perempuan ini melihat darah dia lebih daripada satu sifat. Daripada hari yang pertama sampai hari yang ke-16, darah dia keluar 2 sifat ataupun 3 sifat. 2 sifat yang berbeza ataupun 3 sifat yang berbeza dengan syarat-syaratnya. Okey, boleh faham? Ada 2 sifat yang berbeza ataupun 3 sifat yang berbeza. Okey. Jadi untuk kita ataupun untuk membantu kita memahami lagi istilah mumayyizah ni, kita kena tahu dulu sifat darah. Darah dia ada sifat dia. Sifat darah yang pertama adalah benda warna. Okey, kita kena tahu warna darah. Warna darah yang pertamanya adalah warna kehitam-hitaman. Warna kehitam-hitaman. Betul? Kehitam-hitaman. Gitu. Betul? Kehitaman. Mam. Ikutlah. Min MN ke M mim. Okey, tak kira. M mim pula MM.
Jadi hitam. Yang penting hitam. Pertama. Yang keduanya, merah. Okey, warna dia merah. Yang ketiganya benda, perang dia pula ni. Perang. Perang. Ataupun warna coklat. Warna koko. Yang keempatnya, kuning. Kekuning-kuningan. Yang kelimanya, warna keruh. Okey, ni dipanggil benda 5 warna darah. Dan aturan dia begitu aturan dia. Yang paling kuat adalah warna hitam. Yang keduanya merah. Yang ketiganya perang, coklat, koko. Yang keempatnya adalah kuning. Yang kelimanya keruh. Jelas? Baik. Dia tidak dikatakan merah, melainkan semua merah. Kalau sekiranya perempuan melihat pada tuala dia, ada warna merah, banyak warna merah, habis merah belaka, tapi ada satu garisan hitam, maka dihukumkan darah tersebut sebagai warna hitam. Sebab tidak dikatakan merah, melainkan semuanya merah. Tidak dikatakan koko ataupun perang, melainkan semuanya perang. Kalau ada merah sikit, dihukumkan sebagai merah. Okey, jelas. Okey, sifat yang pertama warna. Manakala sifat yang kedua, sifat yang kedua, pekat cair. Di sana ada darah yang pekat, di sana ada darah yang cair. Yang ketiganya adalah bau. Di sana ada bau hak yang busuk, di sana ada bau hak yang tidak busuk mana. Okey, itu sifat bagi darah. Okey, dalam kita membincangkan sifat darah, benda hak yang berkait kita kena bincang belaka. Maka biasanya perempuan akan tanya berkenaan dengan kuning dengan keruh. Sebab kadang-kadang ada juga perempuan yang mana setelah daripada dia mengalami suci, dia keluar keputihan. Yang mana keputihan dia seakan-akan warna kuning. Seakan-akan warna keruh keputihan dia. Sebab pekat sangat. Lalu dia tidak dapat membeza adakah ini warna darah ataupun ini masih lagi warna darah ataupun ini sudah dinamakan sebagai ataupun ni dipanggil sebagai keputihan. Dan benda ni kita jawab pada sesi yang pertama baru ni. Selama mana dia tidak yakin bahawa yang keluar itu adalah darah haid, maka tidak dapat menggugurkan kewajipan sembahyang, maka perempuan tu kena mengambil hukum perempuan suci, wajib dia kena sembahyang. Okey, jelas. Kalau kita jawab dah sebelum daripada ni. Okey. Mumayyizah maksud dia perempuan yang dapat membezakan sifat darah, yang mana dia melihat darahnya keluar lebih daripada berapa sifat? Lebih daripada satu sifat, 2 sifat, 3 sifat. Sebagai contoh, darah dia daripada hari yang pertama sampai yang ke-16, dia melihat darah ni ada 2 sifat. Sebagai contoh, kita contoh warna saja sebagai contoh lah. Mudah sikit. Hari pertama sehingga hari yang ke-6 warna hitam. Hari yang ke-7 sehingga hari yang ke-16 warna merah. Nampak? Nampak Kita ada warna hitam, warna merah. Memang darah dia keluar lebih daripada 5 hari. Ternyata 6 hari hitam, lepas tu lepas daripada tu sampai ke hari yang ke-16 warna merah. Jadi bermakna dia melihat darah dia ada berapa sifat? 2 sifat. Maka dinamakan dia sebagai benda. Nama dia benda mumayyizah. Mustahadhah kita cara buat mustahadhah dah sebut tu lagi. Kita cara buat mustahadhah dah ni. Nama dia benda mumayyizah. Okey, boleh? Jelas. Nama dia mumayyizah. Okey. Yang keduanya ghairu mumayyizah, tidak dapat membezakan sifat darah. Dia tidak dapat membezakan sifat darah. Maksud dia tidak dapat membezakan sifat darah. Daripada hari yang pertama sehingga hari yang ke-16, darah dia satu sifat sahaja. Bukan sifat yang berbeza. Satu sifat saja darah dia. Sebagai contoh, daripada hari yang pertama sampai ke hari yang ke-16, warna merah. Maka nama dia benda, nama dia ghairu mumayyizah. Warna merah, kepekatan dan cair sama, bau pun sama. Maka nama dia benda ghairu mumayyizah. Boleh? Yang ketiganya, benda yang ketiga, mubtada'ah. Mana mubtada'ah? Perempuan yang kali pertama datang haid. Sebelum ni tidak pernah datang haid. Umur dia 13 tahun, mula keluar darah haid, tiba-tiba darah dia keluar melepasi 15 hari, 15 malam. Maka perempuan ni dinamakan mubtada'ah. Yang keempatnya mu'tadah, daripada perkataan adah. Adah ambil daripada perkataan aud. Kata dasar dia aud. Aud ni kembali. Sebelum ni mari dah darah.
Lepas tu ni kali kedua dah, ataupun ni kali ketiga, ataupun ni kali ke 300 dah, ni kali ke 3000 dah. Contoh je. 3000. Panjang umur benar. Orang perang tu umur dia 3000. Dah 3000 panjang umur. Dah kalau sebulan sekali mari haid, kalau setahun 12 kali. Faham? 10 tahun baru 120. Main 3000 ni umur kat 200 tahun. Contoh je, kita banyak contoh je. Jadi kata banyak kali dah dia mari haid sebelum ni. Sebenarnya ada masalah. Tiba-tiba bulan ni jadi bermasalah. Bahan duyang parak ngak. Musim duyang, yang bahan duyang makan sekali dengan kulit-kulit dah mahal ngak. Dak pandang, isi saja. Beli sutir 100.5. Isi ada 3 ulah je. Geram bahan dengan isi-isi. Bahan dengan kulit-kulit. Butir kulitnya bahan belaka. Hit dak teratur lalu. Contoh je ni. Contoh je. Baik. Maka perempuan ni dinamakan sebagai perempuan mu'tadah. Perempuan hak yang datang darah lebih daripada sebanyak-banyak haid, dan sebenarnya sebelum daripada ni dia pernah dah datang darah haid. Sebelum ni tak ada masalah. Okey, ni dinamakan sebagai mu'tadah. Okey, Pak, istilah hak yang perlu kita kena faham dalam perbincangan berkenaan dengan perempuan mustahadah. Yang pertamanya mumayyizah, yang keduanya ghairu mumayyizah, yang ketiganya mubtadaah, yang keempatnya adalah mu'tadah. Okey. Kita lambat sikit hari ni, baru ni cepat gaduh. Sebab masa pendek. Ini masa panjang. Kita selu-selu dah. Okey. Boleh kita tengok muka surat 31. Perempuan mustahadah ada 7. Pertama nama dia mubtadaah mumayyizah. Mubtadaah maksudnya perempuan yang kali pertama datang darah. Mumayyizah dia dapat membezakan sifat darah. Dia dapat bezakan sifat darah. Dia tengok darah keluar lebih daripada 1 sifat, 2 sifat, 3 sifat. Okey. Yang dimaksud dengan mubtadaah ialah perempuan yang pertama kali datang darah. Dan sebelum ini tidak pernah didatangi darah haid. Manakala makna mumayyizah pula ialah perempuan yang melihat darah atas 2 sifat. Iaitu sifat kuat dan sifat lemah. Hitam lebih kuat daripada merah. Kalau hitam dengan merah, hitam kuat, merah lemah. Kalau merah dengan benda coklat, merah dengan koko, maka merah kuat, koko lemah. Kalau koko dengan kuning, koko kuat, kuning lemah. Kalau kuning dengan keruh, kuning kuat, keruh lemah. Baik. Jadi dia melihat darah ada hak kuat, ada hak lemah. Contoh seperti darah berwarna merah dan darah berwarna hitam. Hukumnya darah yang sifatnya kuat itu ialah darah haid. Manakala darah yang sifatnya lemah itu ialah darah istihadah. Tu kena ingat. Hukum dia tu hukum dia. Jadi kalau hak yang pertama, hak pertama dia keluar darah hari pertama sampai ke hari yang ke-6 hitam. Hari yang ke-7 darah jadi warna merah. Sampai ke hari yang ke-16 darah merah. Jadi bermakna dia ni adalah mumayyizah. Kalau benda ni kali pertama berlaku atas diri dia. Maksud dia kali pertama berlaku atas diri dia, sebelum ni tak pernah keluar darah haid. Ni baru keluar darah haid, tiba-tiba darah haid keluar lebih daripada sebanyak-banyaknya 15 hari, dan kedudukan darah lagu tu. Hari pertama sampai ke hari yang ke-6 hitam, hari ke-7 sampai ke hari ke-16 merah. Jadi haid dia berapa hari? Haid dia 6 hari, hak hitam sahaja. Okey, boleh faham? Boleh faham? Manakala hak yang merah tu hukum dia benda? Hukum dia adalah istihadah. Cuma dengar molek. Perhati molek Perempuan tersebut dia tidak mengetahui darah dia hak hitam sahaja haid, melainkan pada hari yang ke-6 dah. Situ baru dia tahu. Jelas? Jelas ke tak? Okey, tengok molek. Katakanlah kita ambil hak pertama dulu Kita buang ni. Okey, anda nak tulis nombor. Kita tulis nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nampak tak nombor? Dalam set nampak tak nombor? Tak apa lagi. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nampak Nampak nombor? Okey, tengok.
Sekarang ni tengok. Katakanlah orang puang ni umur dia 13 tahun. Kali pertama keluar darah haid, umur dia 13 tahun. Sebelum ni tak pernah keluar darah haid. Jadi bermakna dia mubtadaah. Kali pertama datang darah. Apabila darah keluar, maka perempuan ni pada zahirnya darah ini adalah darah haid. Tak boleh dari sembahyang. Okey, hari pertama darah hitam. Hari kedua darah hitam, tak boleh sembahyang. Hari ketiga darah hitam, tak boleh sembahyang. Hari keempat darah hitam, tak boleh sembahyang. 5 darah hitam, hari tak boleh sembahyang. 6 darah hitam, tak boleh sembahyang. Tiba-tiba hari yang ketujuh bertukar jadi warna merah. Hari ketujuh warna merah. Boleh sembahyang ke tak? Tak boleh sembahyang. Faham? Dah tukar warna merah? Betul tukar warna merah. Tetapi masih lagi dalam lingkungan 15 hari. Dan dia mengharapkan darah ni berhenti sebelum hari yang sebelum hari ke-16. Apa sebelum hari ke-15-nya? So, okey. Jadi, hari ke-8 merah. Boleh sembahyang ke tak? Dia kena hukum pada zahirnya darah ini adalah darah. Dia tidak sembahyang kerana mengambil zahir bahawasanya darah ini adalah darah haid. Secara zahir dia kena hukum darah ni darah haid. Hari ke-9 tak boleh sembahyang. 10 tak boleh sembahyang. 11 tak boleh sembahyang. 12 tak boleh sembahyang. 13 tak boleh sembahyang. 14 tak boleh sembahyang. 15 tak boleh sembahyang. Tiba-tiba pada hari ke-16 masih lagi ada darah warna merah. Maka di sini di sini pada hari ke-16 barulah perempuan ini mengetahui. Sini baru dia tahu. Oh, aku ada darah istihadah gitu. Okey, boleh faham? Maksudnya daripada hari pertama sampai ke hari yang ke-16 ni dalam ni ada darah istihadah. Cuma penentuan banyak mana darah istihadah dia nanti. Sebab dia tahu dia ada darah istihadah kerana darah haid 15 hari. Sekarang ni 16 masih lagi ada. Sini dia baru tahu dia mempunyai darah istihadah. Jelas. Okey, berapa darah istihadah dia? Berapa hari darah istihadah dia? Baik. Maka kata ulama, kena tengok. Sekarang ni dia mubtadah. Dia dapat membezakan sifat darah ke tak di sini. Ternyata darah dia ada berapa sifat di sini? 2. Ni sifat yang pertama hitam, sifat yang kedua merah. Maka hukum dia adalah darah yang kuat haid, darah yang lemah adalah istihadah. Okey, haid dia berapa hari? 6 hari ni haid dia. Istihadah dia berapa hari? Start daripada hari ke-7 sampai ke hari ke-16 semuanya dikirakan sebagai istihadah. Okey, boleh faham? Jelas tak? Jelas ha? Ketika mana kita hukum darah ni sebagai darah istihadah? Perhati molek. Ketika kita hukum darah ni sebagai darah istihadah, maka darah istihadah dia menggugur tak kewajipan sembahyang? Darah istihadah dia tidak menggugur kewajipan sembahyang. Dah tadi dia sembahyang ke tak? Okey, dia tak sembahyang atas alasan dia. Atas alasan pada zahirnya adalah haid. Sangkaan dia bahawasanya darah merah juga haid. Sangkaan dia pada asal. Tiba-tiba sangkaan dia adalah tidak betul. Dia tinggal sembahyang tu betul dah. Mengikut sangkaan dia, mengikut zon dia, mengikut sangkaan dia. Tapi ternyata sangkaan dia tidak betul. Apabila sangkaan dia tidak betul, maka tidak ada yang menggugurkan kewajipan sembahyang. Apabila tidak ada yang menggugurkan kewajipan sembahyang, benda yang perlu dia kena buat, maka dia kena qada balik sembahyang pada hari yang ke-7 sampai ke hari yang ke-15. Hari ke-16 kena qada balik ke tak? Nak qada mana dia duduk pada hari ke-16? Sekarang ni duduk mana ni? Duduk sini. Hari ke-16 kena qada. Qada mana aku hari ke-16 duduk bayang lagi ni? Baru masuk Zuhur Faham? Hari ke-16 dia kena sembahyang lah. Qada ni hak yang tinggal hari ke-16 dia tak tinggal lagi. Jelas? Nak perhati molek. Okey, jelas tak sini? Jelas ha? Bermakna untuk bulang ni dia menghukum darah melihat kepada benda? Kepada sifat darah. Dia hukum darah dia melalui sifat darah. Jelas? Okey, perhati molek. Perhati molek. Jadi apabila kita hurai lagu ni, kita faham dah lagu ni, jadi bermakna
Ramai orang puang di tempat kita, apabila darah dia keluar lebih daripada 15 hari, maka dia menghukum haid dia 15 hari, hari yang ke-16 adalah istihadah. Maka apa hak yang difahami oleh ramai orang puang dalam masyarakat kita, betul ke ataupun tidak? Tidak betul. Ulang sekali lagi. Sebab mungkin ada sebahagian daripada penonton kita pada hari ini, dia terkejut dengar. Dia terkejut. Kejut dia dengar. Macam ke duyang atas kepala. Sebab kita sebut duyang, kita musim duyang ni kan. Kita ada duyang keliling kita. Tak boleh mari. SOP. Okey. Jadi, ada sebahagian daripada orang puang, oleh kerana dia duk dengar-dengar sebelum daripada ni, dengar-dengar khabar gitu. Dah siapa khabar? Mak aku, kawan aku, dah kawan mu ambil mana? Dia ambil kawan dia ambil mana? Dah tahu ambil mana pun tak tahu. Dengar-dengar gitu je. Mu dengar ustaz ke khabar? Dah kau. Jadi bermasalah lagu tu. Jadi sekarang ni, kalau darah keluar lebih daripada 15 hari, perempuan tidak boleh. Dia terus menghukum haid dia 15 hari kerana berdasarkan sebanyak-banyak 15 hari, manakala hari yang ke-16 adalah istihadah. Hak tu tidak betul. Hak tu tidak benar menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Okey. Melainkan, ada juga pengecualian. Melainkan, kalau sekiranya darah itu berhenti sekejap, setelah itu keluar balik pada hari yang ke-16 ataupun hari yang ke-17, barulah dihukumkan semua darah yang berada dalam tempoh 15 hari adalah haid, manakala darah yang pada hari yang ke-16 atau 17 adalah istihadah. Okay, jelas? Sebagai contoh, katakanlah seorang perempuan ni hari pertama sampai hari yang ke-6 darah warna hitam. Hari ke-7, 8 sampai ke hari 14. Lepas tu hari ke-15 keluar sekejap darah. Lepas tu berhenti. Dang hari ke-16 berhenti darah. Jadi bermakna hari ke-16 tak ada darah. Dah tak ada darah katakanlah dalam 8 jam sebagai contoh. Tiba-tiba lepas daripada 8 jam tak ada darah, pada hari ke-16 tu juga tubik semula darah. 17 tubik darah pula. 18 tubik darah pula. Okey, kata ulama, haid perempuan ni adalah 15 hari. Manakala 17, 18, hukum dia adalah istihadah. Faham? Faham tak lagi? Soalannya, apakah perbezaan di antara permasalahan ini dengan permasalahan ini? Perbezaannya, darah telah berhenti sebelum hari yang ke-16 dan datang balik setelah daripada hari yang ke-16. Boleh faham? Manakala hak ni berhenti ke tak? Tak, direct. Jadi hukum dia berbeza. Hak ni dia tidak dinamakan perempuan ni sebagai perempuan mustahadah dalam istilah yang diguna dalam fiqh mazhab Imam Syafi'i. Perempuan ni, walaupun hak ni darah istihadah, tetapi dihukumkan hak ni darah istihadah kerana dia, kerana darah ini keluar di dalam tempoh suci. Apabila perempuan ni mengalami suci, ni pada hari ke-16, maka bermulalah tempoh suci dia di sini. Tahu? Jadi apabila bermulanya tempoh suci di sini, tiba-tiba darah datang sebelum mencukupi sekurang-kurang suci 15 hari, maka darah yang datang sebelum daripada mencukupi sekurang-kurang suci 15 hari, dihukumkan sebagai darah istihadah. Kerana darah itu datang dalam tempoh suci. Manakala hak ni ada darah suci? Tak ada. Ni hukum dia berbeza. Jelas? Jelas tak? Nampak kan? Okey, habis. Selesai. Okay, kita berbalik kepada masalah tadi. Jadi kalau seorang perempuan ni kali pertama datang darah, melepasi 15 hari tanpa berhenti, maka kita kena tengok dia ni kali pertama ataupun pernah datang haid. Lepas tu kita kena tengok dia dapat membezakan sifat darah ataupun tidak. Sini dia dapat beza sifat darah. Jadi dia ni mubtada'ah mumayyizah. Okey, boleh mubtada'ah mumayyizah. Haid dia adalah darah yang kuat iaitu 6 hari. Manakala darah yang lemah iaitu darah merah, hukum dia adalah istihadah. Jelas? Jadi sekarang ni untuk bulan ni kita hukum haid dia berpandukan kepada benda? Kepada bilangan hari ke kepada sifat darah? Sifat darah. Kena ingat sekali lagi. Kita hukum haid dia berpandukan kepada bilangan hari ke ataupun berpandukan kepada sifat darah?
kepada sifat darah. Itu asas. Bulan berikutnya. Okey, ni katakan lah berlaku pada bulan Safar. Lepas tu bulan Rabiul Awal pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Keluar darah hitam. Hari yang ke-7 keluar darah merah. Boleh faham? Jadi hak tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari ke-7 dia kena semayang ke tak? Hak mula-mula tadi. Tak boleh semayang. Sebab mana tak boleh semayang? Sebab dia mengharapkan darah ni berhenti sebelum hari yang ke-16. Faham? Cuma apabila darah ni melepasi hari yang ke-16, di sini baru dia tahu bahawasanya hari yang ke-7 adalah darah istihadah. Maka wajib dia kena qada balik sembahyang yang ditinggalkan pada hari yang ke-7. Jelas? Jelas ha? Berbeza dengan masalah ni. Masalah ni berbeza. Sekarang ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hari ke-7 merah. Maka oleh kerana pada bulan lepas kita telah menghukum haid dia berpandukan kepada sifat darah, maka untuk bulan berikutnya juga kita kena hukum haid dia berpandukan kepada sifat darah. Jadi bermakna 1, 2, 3, 4, 5, 6 haid sebab hitam. Manakala hari yang ke-7 terus dihukumkan sebagai darah istihadah, tidak perlu tunggu pada hari yang ke-16. Faham? Sini hari ke-7 istihadah lalu dah. Jadi bermakna hari ke-7 dia wajib kena mandi, dia wajib kena basuh kemaluan dia, lepas tu kena balut molek, kena pakai molek untuk mengelak daripada darah keluar, lepas tu dia kena ambil wuduk apabila masuk waktu semayang, lepas tu dia kena semayang segera. Sebab dia di sini dinamakan sebagai daimul hadas, perempuan hak yang berkekalang hadas. Okey, jelas? Sama juga kalau sekiranya bulan yang kedua. Okey, ni bulan yang pertama Ni bulan pertama. Ni bulan kedua. Sama juga kalau bulan kedua, darah dia datang gini. 1, 2, 3, 4 hari darah hitam datang. Hari ke-5 darah merah. Maka hari ke-5 wajib dia kena mandi, wajib dia kena sembahyang. Kerana kita telah hukum untuk bulan sebelumnya berpandukan kepada sifat darah. Jadi apabila darah bertukar kepada sifat lemah tu kita hukum istihadah. Jelas? Jelas tak? Okey, yang ketiga kalau gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masih lagi ada darah warna hitam. Sedangkan pada bulan lepas 7 darah warna merah. Betul? Maka tak boleh disemayang. Sebab pada zahirnya darah tersebut adalah darah haid. 8 hitam lagi, 9 hitam. Okey, 10 barulah merah. Maka 10 baru dia kena mandi dan sembahyang. Boleh jelas? Jelas ha? Okey. Jelas masalah ni. Selagi yang perlu kita kena sentuh. Bulan kedua, ketika darah bertukar menjadi merah, wajib dia kena mandi dan sembahyang. Sebab pada zahirnya bulan kedua sama dengan bulan pertama. Iaitu darah merah dihukumkan sebagai darah istihadah. Jelas? Pada bulan kedua, mungkin yang pertama, kemungkinan yang pertama sama seperti bulan yang sebelum, darah keluar melepasi 15 hari. 7 sampai ke 15, 16 masih lagi ada darah. Maka selesai. Selesai ke tak? Selesai lah. Maksud yang dia buat betul ke tak? Betul. Tapi kalau berlaku kemungkinan yang kedua yang tidak sama seperti bulan yang pertama. Bagaimana kemungkinan yang kedua? Katakanlah kemungkinan yang kedua adalah darah saat ni, hak merah ni keluar tidak lebih daripada 15 hari. 7. Dia tak semayang ni. Semayang tu tak semayang pula. Dia semayang ke tak Dia semayang kan? Dia puasa kalau bulan Ramadan dia puasa kan? Okey, 8 dia semayang dia puasa. 9 dia semayang dia puasa. 10 dia semayang dia puasa. 11 dia semayang dia puasa. Tiba-tiba hari ke-12 darah tak ada dah berhenti. Sedangkan bulan yang sebelumnya 15, 16 lagi. Ni tak ada dah 12, 13, 14 tak ada dah, 15 pun tak ada dah, 16 pun tak ada dah. Jadi bermakna ternyata 7, 8, 9, 10, 11 hak dia semayang. Hak yang dia puasa saat ni tu sebenarnya tempoh haid rupanya.
Dia semayang di puasa. Sebenarnya tempoh haid. Cuma dia tidak tahu tempoh ini adalah tempoh haid melainkan setelah darah berhenti. Jelas? Jelas? Apabila di sini baru dia tahu tempoh ni tempoh haid, maka di sini baru dia tahu semayang yang dia buat tidak sah. Sebab dia buat ketika dalam keadaan haid. Dosa tak dia buat? Tak. Sebab benda tak dosa? Kerana dia buat mengikut sangkaan dia. Faham? Dia buat mengikut sangkaan dia. Ternyata sangkaan dia tidak betul. Jelas? Puasa dia sah ke tak? Tidak sah. Okey, sembahyang wajib kena qada balik ke tak? Tidak wajib kena qada kerana sembahyang yang ditinggalkan dalam tempoh haid tidak wajib qada. Puasa wajib kena qada mula ke tak? Wajib kena qada balik puasa tersebut. Okey, jelas? Jelas ha? Ni kategori yang pertama. Okey, cuba kita tengok ada tak soalan? Ada soalan? Okey, kita sebelum kita pergi kepada kategori yang kedua, kita tengok dulu soalan. Lagu mana soalan? Okey, Ustaz. Macam mana kalau si A sebelum ini kebiasaannya datang haid selama 7 hari? Tiba-tiba bulan ini haidnya datang selama 4 hari, warna hitam. Kemudian darah berhenti selama 2 hari. Selepas 2 hari, keluar lagi darah sampai hari ke-18. Warna merah. Jadi, yang ni macam mana Ustaz? Okey. Haid dia, dengar balik. Kebiasaannya berapa hari? 7 hari. Okey, kebiasaan dia 7 hari. 7 hari semua kebiasaan haid dia 7 hari. Jadi, tiba-tiba bulan ni 4 hari. Sebab benda bulan ni 4 hari sebab dia kejut. Bunyi kata ada pelanggang benda pasar raya tu positif COVID-19. Dia ada kot hari tu situ. Oh, kejut dia. Berhenti tu darah haid dia. 2 hari berhenti. 2 hari berhenti. Lepas daripada 2 hari berhenti, jadi 4 hari keluar darah. 2 hari berhenti. Jadi berapa hari dah? 4 datang darah. Lepas tu berhenti 2 hari. Berapa hari? 6 hari. Allah. 4 dengan 2 pun. Dah berhenti nak capur. 6. Okey. 4 datang darah. Berhenti 2 hari jadi berapa hari? 6 hari. Tubik pula darah. Jadi tubik pula darah hari ke berapa? Hari ke-7 keluar darah sampai ke hari yang ke-18. Dia kata hari ke-7 sampai ke-18 darah warna merah. Okey, boleh faham? Boleh faham? Jelas ha? Okey. Lagu mana cara orang puan ni kena buat? Kita kena ambil sesa. Sesa. Anda jawab secara terperinci. Sesa. Sekali dengan praktikal lalu dah ni. Orang puan, kali hari pertama keluar darah. Dia sebelum ni 7 hari. Hari pertama keluar darah, dia kena ambil hukum perempuan haid. Faham? Pada zahirnya darah tersebut adalah darah haid. Tak boleh semayang, tak boleh puasa, tak boleh belaka lah. Hari kedua, datang lagi darah sama. 3, 4. Tiba-tiba hari kelima darah berhenti. Jadi apabila darah berhenti, maka perempuan ni terus kena mengambil hukum perempuan suci. Adakah perlu dia kena tunggu sampai 7 hari kerana berpandukan kepada haid dia biasa 7 hari? Tak. Tak boleh. Mesti dia kena mengambil hukum perempuan suci. Kerana mungkin haid dia berpindah daripada 7 kepada 4 hari. Melainkan kalau penuh sebelum daripada ni, Pak, berhenti sekejap, mari pula. Tu lain. Kalau tak penuh berlaku lagu tu, tiba-tiba bulan ni 4 hari berhenti, maka hari berhenti tu kena mandi, wajib kena sembahyang. Tak boleh. Dia tunggu-tunggu. Faham? Faham lagi? Sebab dia akan datang, dia tidak tahu. Okey je lah. Bila dia mandi, dia sembahyang, pada zahir hukum dia suci. Tiba-tiba 2 hari berhenti, mari pula darah. Okey, apabila mari pula kita tengok, mari pula hari yang ke-7, betul? Jadi bermakna dalam lingkungan 15 hari. Pada zahirnya darah tersebut darah dia darah haid. Oh, apabila pada zahirnya darah tersebut darah haid, maka tempoh yang berhenti dinamakan sebagai tempoh naqah di celah-celah darah haid. Hukum tempoh naqah di celah-celah darah haid mengikut qaul as-sahbi hukum haid. Jadi sembahyang dia, puasa dia tidak sah. Tu pada zahir dulu, Kat ni berubah pula hukum Okey, 7, 8 tak sembahyang lagi sebab pada zahir haid. Sebab tidak lebih lagi berapa hari? 15 hari. 15 darah merah lagi. 16 masih lagi ada darah. Di situ baru dia tahu dia mempunyai darah istihadah. Tu. 16 baru dia tahu dia mempunyai darah istihadah. Okey, apabila dia tahu dia mempunyai darah istihadah, maka dia kena tengok terhadap perbezaan sifat darah yang terdapat pada darah tersebut.
Okey, sekarang ni ada perbezaan ke tak? Ada perbezaan. Perempuan ni namakan mumayyizah kerana 4 hari hitam, setelahnya adalah merah. Jadi haid dia berapa hari? 4 hari. Betul. Hari yang ke-7 sampai ke hari ke-18, merah saat ni tu dihukumkan sebagai istihadah. Tempoh 2 hari hak yang tak datang darah ada tempoh suci. Dia tempoh istihadah, tempoh suci. Suci belaka. Jadi sembahyang hak yang dia buat saat ni tu sah ke tak? Sah. Ha, pula dah dia tahu pula. Oh, sah sembahyang mula sah. Lepas tu dah sah. Pada ke-16 baru yakin. Sah lah kalau gitu kau. Hari ke-16 baru yakin sah. Jelas? Jelas tak masalah? Okey, itu jawapan kepada pertanyaan yang diajukan saat ni. Okey. Kita ada soalan lagi? Okey, soalan daripada saudari Zafirah Izham. Minta maaf Ustaz, untuk menentukan istihadah pada bulan kedua, cukup sekadar merujuk kepada 1 bulan sebelum saja dan tak perlu rujuk bulan-bulan yang sebelum. Kerana untuk menentukan istihadah pada bulan kedua, cukup sekadar merujuk kepada 1 bulan sebelum saja dan tidak perlu rujuk bulan-bulan yang sebelum. Okey. Sekarang ni jelas dah soalan dia kan. Sekarang ni kita kena rujuk untuk bulan sebelum. Dah bulan sebelum tu kan dia ada. Okey. Tengok perhati molek. Sebenarnya soalan ni sebenarnya soalan ni mudah je kita nak faham. Okey, katakanlah dia berlaku istihadah selama 10 bulan. Okey, faham? Jadi sekarang ni hak ni kita nak ukur ni. Kalau kita nak ukur ni, jadi kita kena berpandukan kepada bulan sebelum. Itu maksud dia. Dah bulan sebelum belum? Sebenarnya begini. Istihadah bulan yang kedua, dia kena berpandukan kepada bulan yang pertama. Kalau berlaku sini, hak ni kena berpandukan hak ni. Jadi apabila kita ada dah ukuran, maka hak ni sama jugalah ada kurang sebelum ni. Hak ni ada kurang sebelum ni. Hak ni ada kurang sebelum ni. Hak ni ada kurang sebelum ni. Faham tak? Jangan kita tengok sini. Kalau kita tengok sini, kita nak hukum sini, dah hak sini kita nak hukum mana? Jelas. Katakanlah dia pernah datang istihadah selama apa? 10 bulan. Faham? Sebab dia kata bulan-bulan sebelum ni. Okey. Jadi kalau dia datang istihadah pada bulan ni, dah kita nak ukur mana? Ukur bulan sebelum ni. Nanti dulu kan cara ukur gitu. Sekarang ni kalau dia berlaku istihadah di sini, lepas tu bulan ni dia berlaku istihadah pula, maka dia ukur dengan bulan hak sebelum ni. Jadi bermakna bulan hak yang selepas ada dah ukuran sebelum daripada tu. Okey, jelas kan? Okey, jelas. Jawapan kepada soalan tersebut. Allahu a'lam. Ada lagi soalan lain? Okey, tak ada. Kalau sekiranya ada, boleh ajukan lagi soalan. Dan kita suka kalau sekiranya soalan lebih banyak. Kita suka. Dan kalau sekiranya ada kritikan apa semua sekali, kita suka sebenarnya. Kita suka. Dan kita akan, insyaAllah kita akan jawab sekadar hak yang kita mampu. Okey, jelas? Jelas dah? Kita pergi kepada perbahasan ataupun kategori yang kedua. Ada soalan lagi. Okey, tengok soalan lagi. Soalan daripada saudari Aisyah Saidi. Orang adik-adik ni. Okey. Ustaz, kalau kita haid 8 hari. Gurau jangan rasa hati gurau dia. Ustaz, kalau kita haid 8 hari. Kita ni dia dah. Anak dah haid. Lepas tu berhenti. Kemudian hari ke-13 datang semula. Jadi hari ke-13 tu dikira haid atau istihadah. Maaf Ustaz, masih kurang jelas. Okey, kalau perempuan tu haid 8 hari. Lepas tu berhenti. Hari ke-13 mari mula. Okey, hari ke-13 mari mula. Soalannya hari ke-13 tu haid ke tak? Ke istihadah? Tak, dia nak bodoh. Seorang perempuan, dia tidak mengetahui dia mempunyai darah istihadah kalau benda ni kali pertama berlaku, melainkan pada hari yang ke-16. Sebab sebanyak-banyak haid adalah 15. Jadi walaupun biasa haid dia 8 hari, bulan ni 8 hari, berhenti, tiba-tiba hari ke-13 mari lagi. Okey, hari ke-13 masih dalam lingkungan 15 hari. Masih dalam lingkungan 15 hari. Maka pada zahir, bukan kita terus hukum. Kita hukum zahir, bukan kita yakin. Kita hukum secara zahir. Pada zahirnya, hari yang ke-13 juga sebagai haid. Tiba-tiba darah saat itu berhenti sebelum hari yang ke-16.
maka semua darah yang berada dalam lingkungan 15 hari haid belaka. Katakanlah 13 datang, 14 datang, 15 dak mari dah, 16 dak mari dah. Maka bermakna haid dia semua sekali adalah 14 hari. Faham? Haid dia berapa hari? 14 hari. Hari ke-9, 10, 11, 12, hak dak mari darah tu dihukumkan sebagai tempoh naqa' yang berada di celah satu haid. Tempoh naqa' mengikut qaul as-sahbi adalah tempoh haid. Mengikut qaul al-laqti tempoh suci. Boleh? Boleh tengok perbahasan qaul as-sahbi, qaul al-laqti, boleh tengok pada muka surat 18, 19, 18, 19. Boleh tengok pada muka surat 18, 19 ada perbahasan panjang berkenaan dengan qaul al-laqti dengan qaul as-sahbi. Jelas? Yang kedua, kalau sekiranya 13 keluar mula darah. 14 keluar mula darah. 15 keluar mula darah. 13 mari balik darah. 8 hari mari darah, 9, 10, 11, 12 berhenti. 13 mari mula darah. 14 tubik lagi. 15 tubik lagi. 16 tubik lagi. Situ baru dia mengetahui dia mempunyai darah istihadah. Faham? Apabila dia tahu situ dia mempunyai darah istihadah, maka dia kena tengok kepada sifat darah. Macam mana sifat darah? Kalau dia melihat darah daripada 1 sampai ke 15 saat itu, 2 sifat, maka hak yang kuat adalah haid, hak yang lemah adalah istihadah. Jelas? Wallahu a'lam. Ada lagi Okey, mak sniper. Ni siap-siap mujahidin Okey, saudara kita mak sniper. Adakah waktu tengah ada darah istihadah itu termasuk dalam pengiraan sekurang-kurang tempoh suci haid 15 hari? Adakah waktu tengah ada darah istihadah itu termasuk dalam pengiraan sekurang-kurang tempoh suci haid 15 hari? Okey. Tengok model. Tempoh keluar darah istihadah kadang-kadang dikirakan dalam tempoh suci 15 hari. Kadang-kadang tidak dikirakan dalam tempoh suci 15 hari. Tak faham lagi. Okey, gini. Gini Perhati molek. Katakanlah orang puang ni keluar darah daripada hari yang pertama sampai ke 14. Okey, 14 berhenti. Hari pertama sampai ke 14. Hari ke-15 tak mari dah darah. Jadi apabila tak mari, hari ke-15 tu bermula suci dia, betul? Hari ke-15, 16. Berapa? 2 hari. Suci dia. 14, 15, 15, 16. 17 tak mari darah. 18 tak mari darah. 19 tak mari darah. Berapa hari dah suci? 5 hari. Tiba-tiba 20 mari pula darah. Maka hari ke-20 tu darah istihadah kerana darah tersebut keluar dalam tempoh sekurang-kurang suci. Faham? Jadi kena cukup 10 hari lagi. Sebab 5 hari baru suci kan? Kena cukup 10 hari lagi. Kalau masih lagi ada darah dalam tempoh 10 hari, semuanya dihukumkan istihadah. Hari ke-11. Kalau masih lagi ada darah, baru dihukumkan haid yang baharu. Sebab cukup dah sekurang-kurang suci 15 hari. Boleh faham? Boleh faham tak? Ke tak faham lagi? Sekali lagi tak faham. Sekali lagi tengok. Anda buat contoh gini. Anda tulis Nak bangun jadi lenguh. Lama bangun. Diri lama lenguh. Okey, kadang-kadang tempoh keluar darah istihadah dikirakan dalam tempoh sekurang-kurang suci. Kadang-kadang tidak dikirakan dalam tempoh sekurang-kurang suci. Maksudnya bukan semua istihadah dikirakan dalam tempoh sekurang-kurang suci, tapi ada tempoh istihadah dikirakan dalam tempoh sekurang-kurang suci. Sebagai contoh, hak yang tidak dikira, hak yang dikira dulu. Contoh hak yang dikirakan. Orang puan ni datang darah 1 hingga 14. Hari ke-15 tak ada darah. 16 tak ada, 17 tak ada, 18 tak ada, 19 tak ada, 1, 2, 3, 4, 5. Tak ada darah. Jadi bermakna di sini bermulanya suci orang puang tu, betul? Betul? Tiba-tiba hari ke-20 tubik pula darah. Hari ke-20 tubik darah. Jadi bermakna darah ni keluar dalam tempoh sekurang-kurang suci, betul? Maka darah ni dihukumkan istihadah. 21 sampai ke berapa? Tengok. 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Okey, 20 sampai ke 29. Tubik darah. Okey, kita tengok daripada 15 sampai ke 29. Cukup tak 15 hari? Cukup lagi 15 hari?
Cukup dah 15 hari. Tu. Maka ni dinamakan sebagai tempoh suci. Darah yang keluar dalam tempoh suci adalah istihadah. Boleh? Hari ke-30 masih lagi ada darah. Maka ni dikirakan haid yang berikutnya kerana telah mencukupi sekurang-kurang suci 15 hari. Jadi darah istihadah ni dikirakan dalam tempoh sekurang-kurang suci. Okey, ada juga istihadah tidak dikirakan dalam tempoh sekurang-kurang suci. Ada. Sebagai contoh. Seorang perempuan ni keluar darah hitam 5 hari. Boleh? Boleh. Hitam 5 hari. Darah merah dia keluar sebanyak 20 hari. Merah, lepas hitam, merah 20 hari. Lepas merah 20 hari, tubik pula hitam 5 hari. Maka ni haid dia. Ni haid dia. Manakala hak ni adalah tempoh suci. Okey, tempoh suci sekurang-kurang suci kat sini. Lebih daripada sekurang-kurang suci. Sebab sekurang-kurang suci ni 15 hari. Nampak kan? Nampak kan? Kadang-kadang istihadah tu kena letak dalam tempoh sekurang-kurang suci. Darah tu kadang-kadang tak. Hak ni bukanlah bermaksud dah datang haid 5 hari. Datang darah merah 20 hari. Jadi 15 hari darah merah ni dihukumkan suci. Lepas tu istihadah. Lepas tu 5 hari darah merah dihukumkan haid baru tak. Sebab hak ni bukan berpandukan kepada bilangan hari tapi berpandukan kepada sifat darah. Okey. Kalau tak faham boleh tanya mula di mana tempat hak yang tidak faham. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan? Ada selagi yang kita jawab dulu soalan. Jawab soalan sedap sikit. Tak letih tak? Dah kalau hak jenis mari ujung bulan warna pula ustaz. Kan? Dah kalau jenis hak mari ujung bulan, Terengganu pekak ni. Orang Marang pekak Terengganu. Mu'inuddin. Dah kalau jenis hak mari ujung bulan warna pula ustaz. Sama je ujung bulan ke, tengah bulan ke, awal bulan ke. Kalau dia mari tak lebih daripada 15 hari semuanya haid. Kalau mari lebih daripada 15 hari, maka ada istihadah dan ada haid, maka kita kena tengok kepada sifat darah tersebut. Wallahu a'lam. Ada lagi? Tak ada dah. Okey, kita tengok hukumnya darah yang sifatnya, muka surat 32. Hukumnya darah yang sifatnya kuat itu ialah darah haid. Manakala darah yang sifat lemah itu ialah darah istihadah. Okey, kita tengok gambarannya. Bagaimana gambarannya? Seorang perempuan berkata, telah datang darah kepadaku kali pertama. Kali pertama ni sebab dia mubtadaah. Sebanyak 20 hari secara berterusan tanpa berhenti. Hari pertama sampai hari 20. Darah tubik, tak berhenti-berhenti. Dia buat contoh berapa hari ni? Contoh berapa hari? 20 hari. Okey, soalannya. Berarti molek. Orang puan ni dia tahu darah istihadah dia pada hari ke berapa? Hari ke-16. Adakah hari yang ke-20? Ni sebagai contoh sahaja. Bukan dia tahu setelah daripada cukup 20 hari. Bukan. Dia tahu pada hari yang ke-berapa? Hari yang ke-16. Itu kena ingat. 3 hari daripadanya adalah darah hitam. Manakala 17 hari lagi darah merah. Maka kita hukumkan haidnya ialah 3 hari. Manakala darah istihadahnya pula sebanyak berapa hari? 17 hari. Jelas? Jelas Tapi dia ada syarat dia. Kita nak hukum darah kuat haid, darah lemah tu istihadah, dia ada syarat dia. Syarat dia ada 4. 4 ni dinamakan sebagai syarat tamyiz. Sebab mumayyizah, isim fa'il daripada mayyaza, yumayyizu, tamyiz. Tamyiz masdar. Kata dasar bagi mumayyizah. Boleh? Jadi, syarat tamyiz ada 4. Kita nak hukum darah kuat tu haid, darah lemah tu istihadah, pastikan cukup 4 syarat ini. Cukup 4 syarat ni. Syarat yang pertama, darah yang kuat itu tidak kurang daripada sekurang-kurang tempoh haid. Sekurang-kurang tempoh haid berapa hari ni? Sekurang-kurang tempoh haid 15 hari Zo. Mazhab mana pun Zo? Mazhab Zulkifli. Sekurang-kurang haid berapa hari? Sehari semalam. Jadi darah yang kuat tu mesti kena cukup sehari semalam. Kalau tak cukup sehari semalam,
kita tidak boleh hukum darah kuat haid, darah lemah istihadah. Okey, boleh faham? Sebagai contoh yang tak cukup syarat pertama. Sebagai contoh. Orang puan ni keluar darah warna hitam 12 jam. Berapa jam? Cukup tak sehari semalam? Tak cukup. Sehari? Okey, kayak gini kalau misalnya tak boleh jawab, kita kena bagi live. Siapa yang tak jawab? Boleh? Tapi kena duduk, jaga. SOP. Okey, jadi kita akan tunjuk siapa yang tak boleh jawab. Katakanlah seorang perempuan ni keluar darah, ni tak cukup syarat pertama. Seorang perempuan ni keluar darah, hitam 12 jam. Okey, 12 jam. Cukup tak sehari semalam? Tak cukup. Lepas 12 jam terbit darah hitam, terbit darah merah. Okey, pada zahirnya haid. Sebab belum lagi melepasi 15 hari kan? Hari kedua darah merah, ketiga darah merah, keempat darah merah, kelima darah merah, sampai ke 15 merah, 16 merah lagi. Lebih tak lagi? 15 hari. Okey, apabila hari yang ke-16 baru dia tahu dia mempunyai darah istihadah. Jelas? Okey, sekarang ni kita tengok darah ada berapa sifat? Ada berapa sifat sini? 2. Benda? Hitam dengan merah. Jadi bermakna apabila darah ada 2 sifat, dia ni mumayyizah ke ghairu mumayyizah? Mumayyizah. Okey, mumayyizah ni. Cuma syarat pertama mesti darah hitam, darah kuat cukup sehari semalam. Sini cukup tak sehari semalam? Tak cukup sebab dia 12 jam saja keluar. Jadi ni nama dia mumayyizah tapi tidak cukup syarat tamyiz. Mumayyizah yang tidak cukup syarat tamyiz, dia hukum dia seperti ghairu mumayyizah. Yang kita akan bincang lepas daripada ni. Hukum dia seperti ghairu mumayyizah yang kita akan bincang selepas ini. Boleh faham tu? Jadi boleh tak kita nak kata haid dia darah hitam? Tak boleh. Sebab kalau kita kata gitu, bermakna benda. Bermakna sekurang-kurang haid jadi 12 jam pula. Sedangkan sekurang-kurang haid sehari semalam. Jelas? Okey, itu syarat yang pertama. Manakala syarat yang kedua, darah yang kuat itu tidak melebihi tempoh sebanyak-banyak haid. Darah yang kuat tidak melebihi tempoh sebanyak-banyak haid. Okey, tempoh sebanyak-banyak haid berapa hari tu? 15 hari. Sebanyak-banyak haid adalah 15 hari, 15 malam. Darah yang kuat jangan lebih daripada 15 hari, 15 malam. Kalau lebih, hukum dia tak sama. Tak boleh kita kata hak yang kuat haid, hak yang lemah istihadah. Okey, bagaimanakah tak cukup syarat yang kedua? Sebagai contoh, orang puan ni keluar darah hitam daripada hari yang pertama sampai hari yang ke-15. Hari ke-16 masih lagi darah hitam, hari ke-17 baru darah merah. Boleh tak kita kata darah hitam dia haid, darah merah istihadah? Tidak boleh. Sebab dia tidak boleh kerana darah hitam melebihi daripada sebanyak-banyak haid. Kalau kita hukum darah hitam haid, bermakna kita bagi haid dia berapa hari? 16 hari. Sedangkan sebanyak-banyak haid berapa hari? 15 hari. Jelas? Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga. Darah yang lemah itu tidak kurang dari tempoh sekurang-kurang suci. Darah lemah. Kita ada darah kuat, darah lemah. Darah lemah jangan kurang daripada sekurang-kurang suci. Sekurang-kurang suci berapa hari? 15 hari, 15 malam. Sekurang-kurang suci 15 hari, 15 malam. Jadi darah lemah jangan kurang daripada 15 hari, 15 malam. Kena ingat masalah ni, kes ini, permasalahan ini, ia merujuk kepada darah yang keluar secara berterusan. Syarat yang ketiga hanya khusus untuk permasalahan darah yang keluar secara berterusan. Kalau darah yang tidak keluar secara berterusan, maka tidak terpakai syarat yang ketiga untuk dia. Okey, boleh faham? Bagaimana contoh? Dengar balik contoh dia. Orang puang ni keluar darah hitam 5 hari. Boleh? Kita tak 7 hari lah, 7 hari mudah. Darah hitam berapa hari? 7 hari. Boleh? Lepas daripada tu, darah merah 10 hari. Berapa dah semua sekali? 17. Hari ke-18 darah hitam mula. Sekali lagi 7 hari darah hitam. 10 hari merah. Jadi berapa hari dah? 17. Hari ke-18 terbit darah hitam mula. Boleh tak kita hukum hitam 7 hari haid,
Hitang hari ke-18 sampai kata hit, manakala hak merah tu istihadah boleh ke tak? Tak boleh. Sebab apa dia? Sebab darah hak yang merah tak cukup 15 hari. Di mana boleh kita nak hukum darah hak yang keluar setelah itu hit yang baru, melainkan mesti kena cukup sekurang-kurang suci 15 hari. Kalau gini tak apa. 5 hari hitang. 15 hari merah. Berapa dah? 20 hari. Hari ke-21 tu hitam pula. Maka hari ke-21 dihukumkan hit yang baru. Sebab cukup dah darah hak yang merah, hak lemah sekurang-kurang suci. Sebab darah hak merah tu kita nak hukum suci. Faham? Jelas kan? Ni bagi hak yang keluar secara berterusan. Kalau keluar tidak berterusan, syarat yang ketiga tidak terpakai. Sebagai contoh, dia datang darah hitam sebanyak 10 hari. Darah merah 10 hari. Jadi semua sekali berapa hari? 20. Baik, kita hukum hitam haid, merah, istihadah. Sedangkan darah merah cukup tak? 15 hari? Tak cukup. Dan apa kita hukum darah merah, istihadah? Kerana benda? Kerana darah ni tidak berterusan. Maka syarat yang ketiga tidak terpakai. Jelas? Jelas? Seterusnya. Dengar Malek. Seterusnya. Kata dia. Yang keempat, darah yang lemah itu keluar secara berturut-turut, bersambung. Jangan keluar selang-seli. Hitam, merah, hitam, merah, hitam, merah. Maka tak boleh kita kata hak hitam, haid, hak merah istihadah. Sebab kalau kita kata gitu, jadi bermakna istihadah berada di tengah-tengah darah haid. Betul tak gitu? Hak ni haid, tengah dia istihadah. Sedangkan hak ni haid dengan hak ni sama je. Mana boleh kita kalau haid berbeza tu lain. Jelas tak? Jelas tak? Jelas? Melainkan, dia ada melainkan. Melainkan kalau selepas daripada hari yang ke-15, merah berterusan. Maka kesemuanya dihukumkan, dari hak malaikat ni kita kena bincang akan datang. Sebab kita banyak benda hak yang kita kena sebut. Okey, jelas hasil tu Okey, jelas. Okey, itu 4 syarat tamyiz. Okey, itu 4 syarat tamyiz. Sebelum daripada kita pergi kepada permasalahan yang kedua, kita tengok soalan dulu, ada tak? Ada. Kita baca soalan dulu. Satu-satu bab kita baca soalan. Habis satu bab kita baca soalan. Okey, soalan daripada saudari Syarifah Aisyah Rafiqah. Kalau 5 hari darah hitam, 20 hari darah merah, lepas tu dak keluar darah, 20 darah merah tu termasuk sekurang-kurang suci. Termasuk sekurang-kurang suci. Okey, dia kata kalau 5 hari darah hitam. Faham? Lepas tu 20 hari darah merah. Lepas tu tak mari dah darah. Jadi semua sekali 25 hari. Soalannya 20 hari tu termasuk sekurang-kurang suci. Yelah, memang sekurang-kurang suci adalah situ. Memang betul lah ada situ. Tapi bukan semua merah. Suci bukan benda suci hanya maksudnya bukanlah 15 hari saja hak yang dikirakan suci. Jelas tak? Sekarang ni dia datang 5 hari hitam. Hari kenang sampai ke hari yang ke-25 merah. Kang, dia kata adakah hak yang 20 hari itu termasuk dalam sekurang-kurang suci? Anda pun benda tak faham di mana kemuskilan hak dalam persoalan tersebut. Sebab kalau kita kata termasuk dalam sekurang-kurang suci, jadi bermakna suci apa? 15 hari itu sekurang-kurang suci. Sekarang ni bukan suci, dia bukan 15 hari. Suci 20 hari. Bukan 20 hari. Lepas tu suci lagi ya. Bukan dia mengalami sekurang-kurang suci sini, lebih daripada sekurang-kurang suci. 20 hari tempoh istihadah, suci dah. Lebih daripada sekurang-kurang suci, betul? Sebab semua tu istihadah belaka. Lepas tu suci pula. Lepas tu berhenti dah darah, suci pula. Jadi bukan sekurang-kurang suci. Cuma kalau maksud dia gini, maksud dia dalam 20 hari tu ada sekurang-kurang suci 15 hari, ya betul. Tapi bukanlah sekurang-kurang suci hanya 15 hari saja di situ. Kerana 20 hari semuanya istihadah. Tempoh istihadah adalah tempoh suci. Jadi bermakna 20 hari istihadah adalah suci. Berhenti darah dikirakan suci lagi ya. Bukan sekurang-kurang suci berada di situ. Bukan lebih daripada sekurang-kurang suci. Wallahu a'lam. Okey. Soalan berikutnya dia. Okey, kita tengok soalan dia. Tak naik sini. Biasa naik. Okey ni soalan dia. Bagaimana seorang perempuan dua darah 14 jam hitam, 5 jam merah, 5 jam merah. Okey.
Soalan daripada saudari bint Musa. Anak perempuan kepada Musa. Ustaz, maaf nak tanya, bagaimana jika seorang perempuan keluar darah 14 jam hitam, 5 jam merah, 5 jam perang? Macam mana nak tentukan hari tersebut? Menentukan hari tersebut kategori warna apa? Macam mana nak tentukan hari tersebut kategori warna apa? Gini, dia kata keluar 14 jam hitam, lepas tu beberapa jam merah, beberapa jam perang. Dia nak tentu hari tersebut kategori warna apa? Okey, perempuan ni dia dapat tentukan warna apa ketika dia cek. Dia cek, oh ada warna ni kita tu lah. Warna tu. Cek pula warna lain. Okey, kira warna lain pula. Gitu cara. Cara nak tentukan adalah dengan cek. Jadi sekarang ni warna, kita tahu warna adalah dengan melihat. Betul tak gitu? Faham? Jo, cuba pejam mata Jo. Pejam mata Jo. Pejam. Okey, nak tanya, pejam mata dulu. Ni warna benda Jo. Jo nak tahu warna benda. Sebab dia tak nampak. Warna ni kita dapat tahu melalui melihat. Maka caranya adalah kita nak kesang warna benda adalah melalui cek, tengok. Okey, gitu. Zul faham soalan dia. Setuju. Okey. Dia kata sehari tu tubik 3 kali. Tu, 3 kali sehari. Warna hitam 15 jam. Warna merah 10 jam. Baru 20, lebih dah. Hitam 10 jam. Merah 10 jam. Perang 4 jam. Gitu lah tu. 10 jam, 10 jam, 4 jam, dari 24 jam sehari. Gitu lah. Lagu mana nak tentukan warna? Okey, tentukan warna, hak 10 jam tu hitam. Hak 10 jam tu merah. Hak 4 jam lagi tu perang. Itu je lah. Ustaz, maaf nak tanya. Bagaimana jika seorang perempuan, soalan sama daripada saudari bint Musa. Ustaz, maaf nak tanya, bagaimana jika seorang perempuan keluar darah 14 jam, hitam 5 jam, merah 5 jam. Hitam 5 jam, merah 5 jam. Lepas tu 14 jam hitam, 14 jam hitam, 5 jam merah, 5 jam perang. Macam mana nak tentukan hari tersebut kategori warna apa? Gitu. Tengoklah, cek. Terang. Sebab kita dapat mengetahui warna, okey, warna darah, warna benda melalui melihat. Maka cek lah. Itu cara dia. Wallahu'alam. Dan kalau 10, kalau hak ni hak dia kata 15 berapa jam ni? Ada 3 warna. 14 jam hitam, 5 jam merah, 5 jam perang. Hari tu 14 jam je hitam. Hari tu darah hitam dia. Dah. Dia akan campur dalam sampul sehari tu kan. Ada hitam, ada merah. Hak hitam, hak merah. Jadi tidak boleh kita kata hitam sehari semalam sebab hitam tu 15 jam saja. Hak ni contoh lain. Ni kira hari, ni kira jam. Jelas? Nampak tak? Kalau dia tubik darah hitam selama 24 jam, maka kira hitam sehari semalam. Kalau keluar darah hitam 12 jam, maka kira hitam 12 jam. Jelas kan? Dia kena ingat, kalau darah berbeza, hitam, merah, perang, kuning, keruh, dalam tempoh 15 hari, tak lebih 15 hari, kesemua dia adalah haid. Dia hak yang masalahnya apabila lebih. Barulah dihukumkan perempuan tu sebagai perempuan mustahadah. Okey, ada lagi soalan lain? Ada? Okey. Agaknya soalan bunyi soalan dia? Okey, sahabat kita Abdul Azim Yahya. Abdul Azim Yahya, dia biasa belajar sini Azim. Betul tak? Rasa je dah. Bukan? Ya tak? Paka. Betul dah rasanya. Tak nampak gambar. Belajar di Jordan sekarang ni. Hak mari sekejap tupang. Azim lah. Dah kenal. Okey. Barakallahu fikum wa fikum. Nak tanya berkenaan perempuan yang kena qada salat disebabkan hari-hari yang dia sangkakan haid adalah istihadah. Disangkakan haid, hari-hari yang dia sangkakan haid adalah istihadah. Adakah dikira salat yang dia tinggal tu kerana uzur atau tidak? Wajib bersegera and tertib ke tak? Okey. Sekarang ni perempuan hak yang dia tinggal solat, dia ingat ke haid? Rupa-rupanya istihadah. Dia kita dalam bab qada solat,
Ada solat yang wajib qada dengan segera, ada wajib qada dengan tidak segera. Solat yang ditinggalkan kerana ada keuzuran, wajib qada tidak segera. Sebab ada keuzuran. Kalau sembahyang yang ditinggal tanpa sebarang keuzuran, maka wajib qada dengan segera. Okey, soalannya. Ketika mana perempuan saat itu ingat darah tu darah haid, dia tinggal sembahyang. Okey, dia tinggal sembahyang. Tiba-tiba ternyata darah tu darah istihadah. Maka soalannya masa dia tinggal tu ada keuzuran ke tak? Ada keuzuran. Dimaafkan tak dia tinggal? Dosa ke tak? Tak dosa. Maka wajib qada dengan segera ke ataupun tidak? Tidak segera. Wajib dia kena qada tapi tidak wajib dia segerakan. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan? Okey, soalan daripada saudari Sakinah Salim. Kalau dia dah ingat darah atau dah tahu yang datang tu darah kuat atau darah lemah, mungkin sebab dak tanda, dia digolongkan dalam golongan mumayyizah ke atau ghairu mumayyizah. Dia sekarang ni gini. Penentuan mumayyizah ataupun ghairu mumayyizah adalah terhadap sifat darah yang ada pada darah tersebut. Sebab tu dia kena tengok. Jadi dia kalau dia tak tengok, dia tidak akan bertukar kepada ghairu mumayyizah. Faham? Dia tidak bertukar kepada ghairu mumayyizah. Cuma dah sekarang ni dia dah tahu mana kedudukan dia. Okey, gini. Cara mudah untuk menyelesaikan permasalahan dia adalah dia kena mengambil hukum ghairu mumayyizah. Sebab gini. Dalam mazhab Imam Syafi'i, ketika perempuan tu pernah dah datang haid sebelum daripada ni, tiba-tiba bulan ni yang berlaku istihadah sebelum ni tidak pernah, maka untuk bulan ni dia kena tengok kepada sifat darah ke ataupun kembali kepada adat, berlaku khilaf. Ada setengah kata kembali kepada adat, ada setengah kata kembali kepada sifat darah. Pandangan mu'tamad kembali kepada sifat darah. Hak kuat haid, hak lemah istihadah. Tapi ada pandangan yang kedua, kembali kepada adat. Jadi kalau berlaku lagu ni, terus kembali kepada adat, ambil pandangan yang kedua. Wallahu a'lam. Jelas kan? Maksudnya dia kena mengambil hukum ghairu mumayyizah. Tapi bukanlah bermaksud dia ghairu mumayyizah. Faham? Sebab dia, darah dia dapat ada sifat yang boleh membezakan ataupun darah dia keluar lebih daripada satu sifat. Cuma dia tak check je. Dia tak ambil tahu je. Sebab sibuk sangat duk berniaga online. Nak cari kebat darah. Sebagai contoh. Allahu a'lam. Okey, ada lagi soalan lagi? Okey, soalan daripada saudari Rabi'atul Adawiyah. Salam Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau 2 minit sebelum cek warna kuku, tiba-tiba lepas 2 minit putih, dah dikira suci serta merta dah ke Ustaz? Ya? Dikira suci serta merta. Wallahu a'lam. Ada lagi? Muhammad Taufik. Saudara kita Muhammad Taufik. Nak cek darah warna apa tu Ustaz? Setiap saat ke kena cek Ustaz? Ke setiap minit ke warna? Jadi untuk saudara kita Muhammad Taufik, dia kena cek setiap saat hak dia. Kurang je tuan. Jadi dia orang lelaki mana ada darah. Dia tidak diwajibkan. Sebenarnya hak ni Ana jawab dah dalam sesi pertama baru ni. Ana urut dah. Tidak diwajibkan kepada perempuan cek setiap saat dan setiap detik. Hanya apa hak yang zahir bagi dia sahaja. Ketika perempuan yakin darah sedang keluar, kena cek dah darah. Takut-takut darah tak ada. Dah darah duk rasa ada yang keluar kena cek ke takut-takut darah tak ada? Dah, tak perlu cek pun tak apa. Lepas tu, rasa macam berhenti lah darah. Situ kena cek. Ketika dia rasa macam berhenti, cek lah. Ketika dia cek, tak ada dah darah. Ada tak kemungkinan baru tak ada? Ada kemungkinan. Ada tak kemungkinan tak ada dah sebelum ni? Ada kemungkinan. Dan kita cover dah kaedah kalau ada 2 kemungkinan tersebut, kena ambil kemungkinan yang paling dekat. Maksudnya kira baru tak ada. Faham? Ingat tak kita cover kaedah al-aslu fi kulli hadithin taqdiruhu bi aqrabi zaman. Asal pada setiap benda yang baru berlaku, kena takdir dengan masa hak yang paling dekat. Jadi anak gura-gura tu hak yang soalan-soalan sahabat kita dari tanya tu, gura-gura tu jangan ambil hatilah. Saja nak segar sikit. Gura-gura nak wis segar. Maklumlah tengok hari ni panas lagi. Ngatuk pula. Ada lagi soalan? Okey. Dia saudara Cik Engku Khairun Nisa. Dia tanya mana? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nak tanya penerangan Ustaz mengenai qada solat pada seorang wanita yang telah suci dan kering pada waktu asar atau isyak. Ikut kaedah dia kena solat asar dan isyak.
dan juga kena ganti zuhur maghrib atas pandangan ulama qiyas jamak. Boleh jadi mungkin sempat sekurang-kurang 1 rakaat pada solat sebelum. Soalannya niat qada ke niat tunai? Gitu. Situ soalan dia. Jadi sekarang ni penerangan ustaz mengenai qada solat. Okey. Jadi seorang perempuan yang mengalami suci daripada haid pada waktu asar, maka wajib dia kena sembahyang asar tersebut dan wajib juga dia kena sembahyang zuhur. Mesti dia kena sembahyang zuhur. Perempuan yang mengalami suci dalam waktu isyak, wajib dia kena sembahyang isyak dan wajib dia kena sembahyang maghrib. Betul gitu kan? Dia adalah pandangan majoriti ulama fiqh dan pandangan sebahagian daripada sahabat Rasulullah. Antaranya pandangan Abdul Rahman bin Auf. Ini pandangan sebahagian daripada sahabat Rasulullah dan pandangan majoriti ulama fiqh, termasuklah pandangan mazhab Syafi'i, pandangan mazhab Hambali, pandangan mazhab Maliki, melainkan mazhab Hanafi je. Berbeza. Jadi wajib dia kena sembahyang. Alasan mereka apa wajib kena sembahyang? Kerana waktu zuhur dan waktu asar adalah satu waktu ketika uzur. Maka lebih aula lagi satu waktu ketika darurah. Maka perempuan yang mengalami suci dalam waktu asar, maka bermakna masih lagi berbaki waktu zuhur. Baik, adakah wajib dia kena niat qada ke niat tunai? Sebenarnya permasalahan niat qada niat tunai ia tidak menjadi syarat dalam niat. Kita sembahyang tunai, adakah wajib kita niat tunai? Tidak wajib kita niat tunai. Kalau kita sembahyang qada, adakah wajib kita niat qada? Tidak wajib kita niat qada. Faham? Cuma sembahyang tersebut jatuh tunai ke jatuh qada? Jatuh tunai kalau sekiranya masih lagi dalam waktu asar. Kerana waktu asar dan waktu zuhur bagi dia adalah satu waktu. Ketika masih lagi ada waktu asar bermakna masih lagi berbaki waktu zuhur. Kira tunai. Sebab kan jamak kan? Okay, kita buat jamak takhir. Sembahyang asar, kita sembahyang zuhur dalam waktu asar. Kita sembahyang zuhur dalam waktu asar, adakah jatuh tunai atau jatuh qada atau jatuh tunai? Tunai. Sebab dia tunai. Sebab zuhur dengan asar adalah satu waktu bagi orang bermusafir. Sama juga zuhur dengan asar adalah satu waktu bagi orang perempuan yang suci daripada haid pada waktu asar. Jelas kan? Wallahu a'lam. Ada lagi soalan? Okey, saudari Nur Izzati Rosdi. Salam Ustaz, Waalaikumsalam. Untuk masalah ni macam mana ya? 14 hingga 19 Jun period datang darah. 20 hingga 29 Jun suci. 30 hingga 7 Julai keluar darah. Keluar darah. 8 hingga 15 Julai suci. 16 Julai keluar darah. Macam mana nak hukum darah yang keluar dan muslimat ini tak mencatat dan tak ingat sifat darah? Adakah perlu kembali kepada adat? Dan 3 bulan sebelum Jun darahnya tidak keluar. Mohon pencerahan Ustaz. Okey, anda kena tulis dulu Tolong baca Okey. Cuba baca daripada Wapejung kepada Wapejung. Gimana? Pak? Okey, 14 hingga 19 Jun. Keluar darah, betul? Okey, sekarang ni 14 hingga 19 Jun. Saudari penanya, Nur Izzati Rosdi, dia kena tahu. 14 hingga 19 Jun ni mana cara kira? Sebab kalau kita kira 14 hingga 19 Jun, kita kata ni 14, 15, 16, 17, 18, 19 berapa hari? 6 hari. Betul? Tapi ada tak kemungkinan 5 hari? Ada tak kemungkinan 5 hari? Ada kemungkinan 5 hari. Perhati molek. Okey, 14 hingga 19. Kalau kita kira 14, 15, 16, 17, 18, 19 berapa hari? Ada tak kemungkinan 5 hari? Ada kemungkinan 5 hari. Katakanlah 14 tu dia keluar pada pukul 8 pagi. Jadi 8 pagi 15 hari semalam. 8 pagi 16 2 hari 2 malam. 8 pagi 13 8 pagi 14 15 hari semalam. 8 pagi 16 2 hari 2 malam. 8 pagi 17 3 hari 3 malam. 8 pagi 18 4 hari 4 malam. 8 pagi 19 5 hari 5 malam baru. Betul? Mungkin darah berhenti pada asar hari ke-19. Jadi baru 4 hari setengah. Lebih kurang. Maksudnya, cara pengiraan ni kena cover bila keluar, pukul berapa berhenti. Sebab untuk kita tahu berapa hari duduk sini. Okey, kita ambil, katakanlah 6 hari duduk sini. Jelas kan? Lepas tu suci berapa hari? Okey, 20 hingga 29 Jun. 20 hingga 29. Okey. Hot ni, kita kena ambil kira juga dia suci start daripada hujung 19 ke ataupun permulaan 20. Maksudnya kena tepat lebih tepat lagi. Kalau boleh nak tahu
Pukul berapa suci pada hari ke-19 dan pukul berapa datang darah pada hari ke-14. Hak tu penting. Sebab kita nak kira 15 hari. Okey, kita ambil Zohir je. Kita ambil Zohir ya. Hak ni 6 hari. Ni kita ambil Zohir. Dan mungkin betul apa yang berlaku, kemungkinan tidak. Okey, 20 hingga 29. Berapa hari? Berapa hari? 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 10 hari. Faham? Jadi 6 hari, 10. Berapa dah? 16. Betul? 16 kan? Jadi bermakna darah datang pula selepas daripada 29 tu. Berapa darah datang? 30 hingga 7 Julai. Okey, kita tengok berapa hari dulu. 30, 31, 32, 31 ke? 30 je bulan. 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi berapa hari? 8 hari. Betul? Betul? Tengok tengok. Sekarang ni, darah hari yang ke-30 keluar sebelum daripada dia mencukup sekurang-kurang suci. Betul? Betul tak? Sebelum cukup sekurang-kurang suci. Sebab sekarang ni suci baru 10 hari. Maka bermakna 5 hari daripada hak yang baru keluar dihukumkan istihadah untuk mencukupkan sekurang-kurang suci. Betul? Jadi 30, 1, 2, 3, 4 dihukumkan sebagai istihadah. 5, 6, 7 dihukumkan haid yang baharu. Jelas? Lagi. 8 hingga 15 Julai. Okey, berapa hari? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Berapa? 8 hari. Okey, 8 hari 8 hari. Jadi bermakna, tengok, hak ni 3 hari haid dia kan? Betul tak? 3 hari haid dia. Okey, 8 campur 8 jadi berapa? Bukan. 3 hari. Bukan, 3 hari sini. Haid dia 3 hari sini. 3 campur 8 apa? 11. Baru 11 kan? Okey, lagi. 16 Julai keluar darah. Lepas tu? Okey, sekarang ni kita tengok 16 Julai masih lagi dalam lingkungan 15 hari ke tak? Hak ni 3 hari haid. Suci. Lepas tu duduk mari 8. Jadi berapa dah? Jadi 11. Hari ke-16 ni 12 Julai. Betul? Lebih lagi 15 hari. Dihukumkan pada zahirnya haid lagi ni. Cuma nanti tengok kalau lebih hari yang ke-16 masih lagi ada darah, baru kita hukum dia lain. Okey, jelas tak? Okey, itu jawapan kepada persoalan yang diajukan saat ni. Okey. Ada lagi soalan? Okey. Soalan daripada saudari Mawaddatu Balqis Muhammad. Ustaz, darah datang selepas 8 hari warna perang kuku. Darah berhenti selepas 8 hari, lepas tu hari ke-17 tu datang semula. Tapi warna merah. Ustaz kata kalau darah lemah adalah istihadah. Adakah yang datang darah yang datang dahulu itu adalah darah istihadah kemudian diikuti haid berdasarkan sifat warna ataupun sebaliknya? Tengok. Jadi sekarang ni dikata begini. 8 hari warna koko. 8 hari warna koko. Okey, boleh. Faham? 8 hari warna koko. Hari ke-9 darah dah mari dah. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Berapa dah hari? 9 hari dah hari. 9 hari dah hari 8 koko. Berarti 9 hari. Jelas? Lepas tu lepas daripada tu datang pula darah. Warna merah. Jadi adakah darah haid dia warna merah, warna koko istihadah? Sebab kan kita kau tadi kan darah kuat haid, darah lemah istihadah. Okey, dengar molek. Sebenarnya masalah darah kuat haid, darah lemah istihadah adalah untuk permasalahan mustahadah sahaja. Tidak untuk permasalahan ni. Bukan semua kita hukum darah kuat haid, darah lemah istihadah. Bukan. Masalah ni tidak boleh kita hukum lagu tu. Jelas? Kena ingat hak yang kita hukum darah kuat haid, darah lemah istihadah ketika darah melepasi sebanyak-banyak haid tanpa berhenti. Okey, sekarang ni perempuan tu datang darah koko 8 hari. Koko sifat darah ke tak? Sifat darah. Boleh tak kita nak hukum dia sebagai darah haid? Boleh. Kena ingat, setiap warna darah yang keluar, kalau sekiranya boleh kita hukum dia sebagai darah haid, kita hukum dia haid.
Jadi sekarang ni koko tu darah, warna darah tak? Warna darah. Maka dia keluar saat itu dalam tempoh yang boleh tak dihukumkan haid? Boleh, maka hukum haid. Jadi bermakna 8 hari haid, hari ke-9 bermula suci. 10 suci, 11 suci, 12 suci. Sampai ke 17, 9 hari. Tiba-tiba hari yang ke-18 tubik pula darah. Betul? Maka hari yang ke-18 darah keluar walaupun warna merah, walaupun warna hitam. Dia darah tu keluar dalam tempoh sekurang-kurang suci. Maka dihukumkan sebagai darah istihadah. Di sini bukanlah kita hukum istihadah melalui sifat darah. Jelas? Faham? Wallahu a'lam. Okey, ada lagi soalan? Ada? Soalan daripada pening lalat. Tengok soalan dia pening tak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Ustaz, saya nak tanya, baru ni saya haid sampai 14 hari. Kemudian mai pula dan tak ada 10 hari. Benda? Benda? Kemudian tidak dang 10 hari. Hari pertama tu warna merah, terang. Kemudian esoknya warna agak gelap dan melendeh. Hakikatnya saya tak pernah pun mengalami keadaan sebegini. Yang saya mesti, adakah ini dipanggil istihadah atau haid? Okey. Baru ni dan saya hari-hari buat qada solat yang dulu-dulu sebab jahit dan tinggal. Jadi macam susah juga jika benar istihadah sebab satu wuduk untuk satu waktu je. Macam mana nak tahu adakah setiap kali solat kena tukar pad untuk setiap kali solat? Masalahnya darah tak keluar pun time solat. Darah keluar time buang air kecil saja kerana sedikit sangat darahnya. Okay, gini. Sekarang ni cuba baca soalan sebab panjang. Okey. Kali lagi Baru ni saya haid 14 hari. Kemudian mai pula tak dong dia. Tak dok dang 10 hari. Kata ranung Dok dang 10 hari, mari pula. Okey, sekarang ni dia datang haid 14 hari. Lepas tu berhenti, bila berhenti, dok dang cukup 10 hari, mari pula. Sekarang ni apabila berhenti, kalau mari pula kena cukup dulu 15 hari. Faham? Kena cukup dulu 15 hari. Apabila cukup 15 hari, lepas daripada tu barulah dihukumkan haid yang baru. Kalau hukum haid baru, tak boleh sembahyang. Hak yang dihukumkan sebagai istihadah, wajib kena sembahyang. Okey, gini. Soalan ni, kalau boleh tolong ringkas sikit. Lepas tu, mana benda poin-poin yang penting, yang perlu Ana kena jawab. Okey. Kalau boleh tanya semula. Wallahu a'lam. Ataupun kalau boleh, kalau dak tu, ataupun Ana jawab lepas daripada ni, Ana tengok balik pertanyaan ni, Ana akan cuba jawab melalui penulisan supaya ia lebih jelas. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan lain? Saudari Fating Adani Sahah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jika perempuan yang suci dengan datangnya keputihan, maka jika keadaan dia berubah, keputihannya datang namun keruh, bagaimana hendak dia membezakan keruhnya adalah haid ataupun keputihan? Adakah melihat pada warna atau pada hari haid jika dia beradat? Jazakumullahu khairan katsira ustazana. Baik, wa iyyakum. Jadi sekarang ni orang puang ni biasanya dia mengalami suci dengan melihat keputihan. Keputihan sebenarnya adalah putih. Sebab tu dinamakan sebagai keputihan. Kalau kuning, dia panggil keputihan, dia panggil kekuning-kuningan. Kalau keruh, dia panggil keputihan, dia panggil kekeruhan. Dia keputihan adalah putih. Tapi ada juga orang puang ni, keputihan dia kuat sangat, nampak macam warna ninja. Kadang-kadang nampak macam warna kuning. Kadang-kadang keruk keputihan dia. Sehingga kan perempuan ni tak pandai nak membezakan di antara benda warna keputihan. Dia biasa berlaku pada penghujung haid. Dia tidak dapat membezakan di antara warna keputihan dengan warna penghujung darah. Dia dapat membezakan. Sepandai pada perempuan dapat membezakan mana pakaian ori dengan hak yang tidak ori. Bijak bab ni. Tapi dalam masalah ni dia dapat nak beza. Payah sikit bab ni. Jadi pada penghujung darah mungkin masih lagi ada darah, mungkin warna tersebut adalah warna keputihan. Kemungkinan. Okey. Kalau sekiranya ada dua kemungkinan, kemungkinan warna darah, kemungkinan warna keputihan yang berlaku pada penghujung haid, maka ketika tu perempuan tersebut tidak yakin
Apa hak yang ada saat itu adalah warna darah. Tak gitu. Apabila tidak yakin, maka ia tidak dapat menggugurkan yakinnya kewajipan solat di atas mukallaf. Setiap mukallaf diwajibkan kepada dia mengerjakan solat. Melainkan orang yang mempunyai mani', perempuan yang mempunyai penghalang, iaitu datang haid. Datang haid adalah penghalang kepada kewajipan solat. Ketika tidak yakin ada mani', maka ketika tu perempuan tu wajib dia kena sembahyang. Jadi ketika perempuan saat itu tidak mengetahui adakah itu penghujung haid ataupun itu adalah warna kepada keputihan, baik, maka ketika tu perempuan tersebut wajib kena sembahyang. Wallahu a'lam. Okey, ada lagi soalan lain? Soalan daripada saudara Kamil Abdullah. Ustaz Kamil gitu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya Ustaz, nak kira darah tu ikut kalender dia orang-orang besuk, kita kena baca bahasa besuk. Nak kira darah tu ikut kalender Masihi ke kalender Hijriah. Okey, sekarang ni gini. Kalau perempuan tu tidak bermasalah, tak kira ikut kalender pun tak apa. Yang penting kira bilangan hari sahaja. Tak gitu. Tak kira lah. Aku tak tahu apa yang bulan ni, tapi darah aku keluar 8 hari dah. Boleh tak? Lepas tu berhenti. Lepas tu berhenti dalam 20 hari. Lepas tu mari pula. Tak ada masalah tak kira. Tak pakai kalender pun. Okey je lah. Ia tidak bermasalah. Tak ada masalah nak pakai kalender Masihi ke, kalender Hijriah ke, kalender Hindu ke. Tak kira boleh belaka. Tapi kalau bermasalah, maka kita kena tengok. Bermasalah dia saat itu kena rujuk kepada tempoh haid sebelum ni ke tak? Kalau perlu kena rujuk kepada tempoh haid sebelum daripada ni, maka kena guna tahun Hijriah, kalender Hijriah. Berapakah kadar waktu haid sebelum ni? Awal bulan ke, tengah bulan ke, akhir bulan, untuk diberikan kepada permasalahan hak yang berlaku sekarang. Okey, wallahu a'lam. Okey, ada lagi soalan? Saudara Amin Omar. Jawab dah. Tempoh hari haid ke hari haid baru berapa hari? Hak akan mari pula. Gitu. Jawab dah gitu. Ada jawab dah. Okey, ada jawab dah, selesai. Terima kasih banyak orang telah jawab. Okey, terusnya. Okey, saudara Nazli Abdul Rahman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Boleh tak tunjuk cara kiraan bagi puasa Ramadan perempuan yang mutahayyirah darah semula Syaban hingga awal Muharram tahun baru? Allahu Rabbi. Hak ni panjang Hak ni panjang. Dalam kitab dia bincang secara panjang lebar masalah ni. Cuma nak mudahnya bagi perempuan ni adalah oleh kerana dia dia nak qada balik puasa Ramadan saat ni tu adalah dia qada ketika dia suci akan datang. Sebab dia tinggal kerana ada keuzuran tidak wajib dia segera. Kalau nak qada lalu memang panjang. Masalah ni memang cukup panjang. Tidak sempat untuk kita jawab dalam ruangan yang sempit ini. InsyaAllah kita akan cuba jawab akan datang. Wallahu a'lam. Dalam penulisan lah. Maksud akan datang dalam penulisan. Okay, ada soalan lain? Saudari Nurul Aina. Ustaz, maaf nak tanya. Saya kurang jelas. Boleh Ustaz terangkan semula hak tempoh istihadah yang tidak dikira dalam tempoh suci? Hak Ustaz bagi contoh 5 hari hitam, 20 hari merah dan 5 hari hitam. Tempoh istihadah yang tidak dikira dalam tempoh suci. Ana tak kata tempoh istihadah tidak dikira dalam tempoh suci. Ana kata tempoh istihadah kadang-kadang dikirakan sekurang-kurang suci, kadang-kadang tidak dikirakan termasuk dalam sekurang-kurang suci. Tidak gitu? Okey. Tempoh istihadah adalah suci. Tempoh istihadah adalah tempoh suci. Bukan tempoh istihadah, bukan tidak suci. Perempuan yang mengalami darah istihadah, perempuan itu adalah perempuan yang suci, tidak ada haid dan tidak ada nifas. Cuma yang kita bincang tadi, adakah semua istihadah kena kira dalam tempoh sekurang-kurang suci ataupun tidak? Nak kata kerana ada kala dikirakan dalam tempoh sekurang-kurang suci, ada kala tidak. Faham? Ada kala istihadah ni dikirakan dalam tempoh sekurang-kurang suci 15 hari. Kadang-kadang tidak. Okey, wallahu a'lam. Lagi ada lagi soalan? Tak ada dah. Kita lebih kurang dalam 10 minit lagi. Okey, kita baca permasalahan yang seterusnya. Selagi. Okey, kita selesai dah mubtada'ah mumayyizah. Okey, kita ulang balik. Mubtada'ah mumayyizah adalah perempuan kali pertama datang darah. Sebagai contoh, hari ni umur dia 13 tahun. Kali pertama keluar darah haid, nama dia mubtada'ah.
Tiba-tiba darah dia keluar lebih daripada 15 hari tanpa berhenti. Sedangkan sebanyak-banyak hari berapa hari? 15 hari. Maka bermakna perempuan ini adalah perempuan mustahadah yang dalam tempoh tersebut bercampur di antara darah haidnya dan tempoh sucinya. Boleh. Maka hukum dia adalah hak yang kuat, hukum dia kena tengok dia saat ni tu dapat membezakan sifat darah ataupun tidak. Kalau dia dapat membezakan sifat darah keluar lebih daripada satu sifat, maka darah yang sifatnya kuat adalah haid, manakala darah yang sifat lemah adalah istihadah. Okey, jelas tu? Jelas kan? Dengan berapa syarat? 4 syarat. Syarat ni dinamakan sebagai syarat tamyiz. Syarat yang pertama mesti darah yang kuat jangan kurang daripada sehari semalam. Syarat yang kedua, darah yang kuat jangan lebih daripada 15 hari 15 malam. Syarat yang ketiga untuk masalah darah yang keluar berpanjangan adalah jangan kurang darah yang lemah daripada 15 hari 15 malam. Syarat yang keempat adalah darah yang lemah keluar berterusan, bukan keluar di celah-celah darah yang kuat. Okey, itu 4 syarat untuk kita hukum darah kuat adalah haid, darah lemah adalah istihadah. Okey. Kita pergi kepada gambaran kedua, muka surat 33. Kalau ada soalan, kau boleh. Ada soalan? Ada soalan, kita baca soalan dulu. Penilalak lagi. Maaf Ustaz, darah istihadah kena kira berapa hari dan darah haid dikira bila? Dan kalau melakukan solat, adakah setiap kali solat kena tukar benda panggil? Tukar benda? Pek dia. Ke Ustaz, sebab darah tak ada pun pada pek tu. Darah keluar cuma taing pergi tandas untuk buang air kecil sahaja. Okey, kalau kira dua soalan sini. Yang pertama, darah istihadah kena kira berapa hari dan darah haid kena kira berapa hari? Kena kira bila? Okey, sekarang ni penentuan haid ataupun istihadah adalah dengan kita mengetahui kategori mana perempuan tersebut. Kalau kategori pertama tadi, perempuan tu dia haid dia adalah hak yang kuat, manakala hak yang lemah adalah istihadah. Tapi kategori yang kedua lain, kategori yang ketiga lain. Jadi penentuan berapa haid dia, berapa istihadah, dia kena tengok perempuan tu dalam kategori mana. Lepas tu perempuan tu setiap kali nak sembahyang kena pakai tuala dia ke? Ataupun tidak? Sebab kih dia kih dia gini. Kih dia adalah darah ada masa masuk tandas je, darah tak tubik luar. Okey. Darah kalau sekiranya darah tak tubik luar, darah ada dalam, tak perlu pakai, tak apa. Dia kita pakai ni, bukan kita orang puang. Orang puang pakai ni, kalau orang lelaki, orang kecing dengan jangkit kecing dedah. Pakai ni adalah untuk mengelak najis keluar di luar. Kalau najis tak dia keluar di luar tapi ada dalam, tak perlu pakai pun, tak apa. Okey, wallahu a'lam. Ada lagi soalan? Okey, sahabat kita, saudara Abdul Muaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, nak tanya. 1 hingga 5 hari bulan keluar darah warna hitam, 6 hingga 10 warna merah, 11 14 warna kuning. Jadinya mana dikirakan haid? Okey. Sekarang gini, saudara Abdul Muaz. Walaupun darah dia warna berbeza, selama mana tidak lebih daripada 15 hari, kesemuanya dihukumkan haid. Hak yang kita hukum darah kuat haid, darah lemah istihadah ketika darah melepasi 15 hari. Kalau darah tu tidak melepasi 15 hari, walaupun sifat dia berbeza, kesemua darah tersebut dihukumkan sebagai darah haid. Okey, jelas Wallahu a'lam. Ada lagi soalan? Saudara, soalan daripada saudara Nazli Abdul Rahman. Okey, kan soalan dia berbunyi. Dah tubik sini. Okey. Perempuan mutahayyirah ditolak oleh suaminya, macam mana nak kira permulaan iddahnya? Wallahu a'lam. Hak ni ana tak boleh jawab. La adri. Aku tak tahu ni. Ana kena kaji semula. Wallahu a'lam. Lagi? Tak ada dah. Kita lebih kurang dalam berapa minit lagi? 6 minit lagi. Jadi kita baca sikit lagi Skor kita dang, pukul 12 kita berhenti. Okey, masalah yang kedua adalah mubtada'ah ghairu mumayyizah. Gambaran kedua adalah perempuan kali pertama keluar darah dan tidak dapat membezakannya. Daripada hari pertama sehingga hari yang ke-16, satu sifat sahaja. Ataupun sifat berbeza tapi tidak cukup syarat tamyiz yang kita bincang Pak tadi. Maka dia mengambil hukum yang sama. Iaitu seorang perempuan melihat darahnya hanya satu sifat.
seperti kesemua darah yang keluar berwarna merah sahaja. Daripada hari pertama sampai ke 16, merah belaka. Sama juga hukum seorang perempuan yang tidak cukup satu syarat daripada syarat tamyiz yang tersebut. Hukumnya, haidnya ialah sehari semalam. Haidnya sehari semalam sahaja. Manakala tempoh sucinya ialah 29 hari. Ini jika dia mengetahui waktu permulaan keluar darah. Namun jika dia tidak mengetahui waktu permulaan keluar darah, maka dinamakannya sebagai perempuan mutahayyirah. Akan datang penjelasan hukumnya. Hari ni kita akan bincang lepas daripada zuhur. Kita lepas daripada zuhur, kita akan sambung balik. Ni kita rehat dulu sekejap. Ke kita berhenti pukul 12 ke 12.30? Pukul 12. Okey, kita berhenti pukul 12. InsyaAllah nanti kita akan sambung perbincangan ni, sebab ni panjang sikit perbincangan ni, kita akan sambung selepas daripada zuhur insyaAllah, sekiranya masih lagi kita diberi kehidupan, dan kita berdoa kepada Allah agar Allah Ta'ala memberi kekuatan kepada kita untuk kita meneruskan sesi yang ketiga dalam perbincangan berkenaan dengan darah istihadah. Kita rasa ada lagi soalan? Ada saya, kita jawab soalan dulu. Pening lalat lagi. Okey, pening lalat. Dia tanya lagi soalannya, maaf Ustaz, lagi satu mengikut hukum satu wuduk satu solat, tapi macam mana saya buat qada solat yang lepas-lepas? Contoh sekali buat 2-3 waktu. Macam susah juga nak ambil setiap kali wuduk. Okey. Perempuan yang keluar darah istihadah, satu wuduk hanya satu fardu sahaja. Kalau dia nak qada, maka setiap kali dia nak sembahyang qada, dia kena ambil wuduk. Dia kata susah. Dia memang susah. Tetapi kita kena ingat bahawasanya kesusahan kita ada ganjaran pahala. Kita adalah mukallaf. Mukallaf ni ada bebanang syarak kepada kita, ada kesusahan yang perlu kita kena lakukan. Jadi sebenarnya Puan Timolek, orang yang qada sembahyang tu, dengan orang yang sembahyang biasa, penghujungnya sama je. Cuma orang qada sembahyang dihitung setepak, orang yang sembahyang biasa, dia sembahyang secara berasingan. Betul tak gitu? Katakanlah Zu, Allah Ta'ala bagi kepada dia kehidupan selama 60 tahun. Umur 15, dia baru mula balik. Jadi bermakna 60 tahun tolak 15. Tinggal lagi berapa? Lagi berapa? 45 tahun. Jadi dia sembahyang dalam tempoh apa? 45 tahun. Orang puang ni pun dia sembahyang dalam tempoh 45 tahun. Cuma Zu sampai waktu dia sembahyang. Kalau Zu saat itu daimul hadah, setiap waktu dia ambil wuduk, Tak gitu. Manakala orang puang yang qada, dia telah meninggal pada suatu ketika dahulu, sembahyang dia dipung setepak. Jadi sama je sebenarnya. Betul tak gitu? Kesusahan yang dilakukan oleh Zu sama dengan kesusahan yang dilakukan oleh dia. Cuma nampak lebih susah kerana dia buat sekaligus. Zu buat lambat-lambat. Tapi sebenarnya penghujung sama sahaja. Tapi kita kena ingat, ketika dia saat itu qada balik sembahyang yang ditinggal, mungkin ditinggal kerana tidak ada keuzuran, masa tu dia duduk sembahyang, maka dia bertaubat. Itu adalah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Anugerah yang besar yang Allah Taala bagi kepada dia. Dia keinginan untuk bertaubat, menyesal di atas kesalahan dia. Lepas tu dia qada, satu anugerah yang Allah Taala bagi kepada dia. Kesusahan dalam qada juga anugerah yang besar yang Allah Taala bagi kepada dia, kerana setinggi kesusahan kita dalam kita melakukan ibadat, setinggi itulah ganjaran Allah Taala bagi kepada kita. Biqadri ma tata'anna tanalu ma tatamanna. Dengan kadar apa hak yang mung susah, mung akan dapat capai apa hak yang mung inginkan. Faham lagi? Wallahu a'lam. Okey, ada soalan lagi? Tak ada dah. Okey, kita berhenti sini dulu. Untuk tengah hari ni insya-Allah kita akan sambung sesi yang ketiga selepas daripada zuhur. Allah Subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa limashayikhina wa liaqaribina wa liman ahsana ilayna wa liman awsana bid-du'a wa li arbabil huquqi alayna wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Mi tutup ni. Kejap. Dia tutup sendiri dia.